ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim. Yang dihormati sahabat dan guru saya Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad, yang dihormati juga sahabat-sahabat di studio Muqtadar TV, dan juga tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah malam ni malam yang kedua. Kalau orang tanya ustaz, kita akan terus baca kitab insya-Allah, cuma fasa-fasa ni saya tengok sendiri depan mata banyak mana orang yang sangat susah untuk struggle berkaitan kewangan, sangat sedih lah. Hari ni saja lebih hampir 100 orang yang dapat kita transfer dan kita bagi bantuan. Dan saya yakin daripada kalau fasa PKP ni berterusan dan COVID-19 tak selesai, lebih ramai yang akan susah. So saya tak boleh nak bantu dengan cara duit yang banyak mungkin, tapi apa yang saya mampu adalah saya panggil guru-guru saya yang mungkin at least boleh bagi something guideline daripada bantuan-bantuan ilmu lah. Sebab bila duit mungkin kalau kita bagi sifatnya nampak berkurang, tapi ilmu ni lagi kita kongsi, dia sifatnya dia akan makin bertambah. The only we are going to mastery in something adalah dengan kita teaching dan kita mengajar. So this is our platform, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan terima kasih banyak atas kesetiaan 600 orang pada malam ni. Saya mohon jasa baik sebelum kita nak mula untuk kita malam ni kita akan bagi tuan-tuan satu kaunter yang kalau kita buat confirm akan takkan rugi dan kita akan untung dunia dan akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya mohon kerjasama dulu untuk sahabat-sahabat semua, bantu untuk share dan sebarkan di jenis Facebook masing-masing dalam link, copy link tuan-tuan hantar dalam grup WhatsApp. Kadang-kadang family kita, kadang-kadang ilmu ni bukan nak suruh melabu sekarang. Sebab tu saya lebih suka, saya lebih prefer macam ni tuan-tuan. Kita belajar dulu and then kita decide kemudian. Sebab the knowledge is yours. Dia tak rugi apa-apa pun. Dan tuan-tuan masuk live saya malam ni tak tolak duit pun. Saya tak kena apa-apa charge pun. Cuma ada juga mangkak-mangkak ubi aja yang duk ambil muka kita, lepas tu buat kita charge 400 lah, 300. Mungkin sedap dia. Walhal kita memang saya dengan Jasri, saya secara peribadi, saya duk panggil Haji dan sebagainya. Alhamdulillah Haji pun tak minta duit kat saya dah. Saya pun tak pernah ambil duit apa-apa dan sebagainya, melainkan saya lebih suka dalam keadaan belajar. Sebab bagi duit akan habis. Duit tak ada jaga saya, tapi ilmu insya-Allah ilmu tu akan menambah duit kepada kita insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, jom 600 orang kita sama-sama bantu untuk kita lebih hypekan kepada kawan-kawan lain pun dapat faedah yang sama, untuk kita membincangkan tajuk berkaitan macam mana dalam fasa kekuatan ekonomi ni. Dan kalau kita tengok daripada JP Morgan, dia keluarkan satu kajian, mungkin 2020 adalah the worst dalam bab recession dalam bab ekonomi. Dan kita recession ni berlaku, kegawatan berlaku ni bukanlah disebabkan hanya bab trade war dan sebagainya, tapi yang membimbangkan adalah dengan wabak. Selagi tak selesai wabak, so of course kita ni akan terus berlarutan kepada fasa yang we are struggling that much. Hari ni saja laporan yang dikeluarkan 6 juta. CNN keluarkan laporan hari ni 6 juta di Amerika Syarikat hilang pekerjaan hari ni. Berita pagi tadi. Dan di Malaysia, JP Morgan keluarkan di Malaysia 2.4 million. Within these 2 or 3 months akan menjadi unemployment. So we need to be prepared, do something yang boleh ni. Di antaranya pada saya adalah dengan kita tambahkan knowledge and then we decide to what to do insyaAllah. So malam ni insyaAllah kita bersama dengan sahabat dan guru saya, Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad daripada AAA Academy, Asri Ahmad Academy. Satu tim yang kalau tuan-tuan tanya, Ustaz belajar mana saham, this is my guru and this is yang saya mula kenal apa itu saham pada tahun 2018 adalah daripada mamat sebelah saya ni lah, Masya Allah. Dan saya ingat di the moment waktu saya pergi itu, memang saya dulu skeptik sama macam tuan-tuan juga. Bila sebut saham ni memang haram. Jadi kalau saya terlibat bukan haram jadah tuan-tuan. Jadi macam waktu tu macam alamak, macam mana guru saya seorang lagi adalah Haji Faizul, dia kata Ustaz tak apa, Ustaz pergi dengar dulu. Lepas tu saya buat okey tak apa, kalau macam tu saya berlakon. So saya ingat lagi kelas tu di Bangi waktu tu. And then saya pergi tu pakai dengan t-shirt, saya pakai dengan cap sebab mudah-mudahan tak ada orang tahu lah kan dia pernah masuk tu. So kalau best saya follow, kalau tak best pun saya lantak lah, saya belah je kan. So pada pagi tu barulah saya tengok, oh sebenarnya saham is the platform untuk kita memilih syarikat-syarikat di Malaysia yang berpotensi, yang dah dilisted dengan modal tertentu, diaudit dan sebagainya. So ada 900 lebih. Dari 900 lebih ada 680 lebih yang patuh syariah. Oh so
Kat situ mulalah lahirnya minat dan saya belajar. So, insyaAllah Haji, bagi sikit kata-kata aluan untuk sahabat-sahabat kita, dah hampir 800 orang. Tuan-tuan terima kasih, tolong bantu untuk share tuan-tuan. Ni bersama orang kita juga ni, imam-imam masjid negeri pun Haji, Alhamdulillah. Daripada Shah Alam yang mostly dapat profit, Alhamdulillah. 30%, 50%, Ustaz Luqman, Ustaz Karuano dan sebagainya. So Haji, kata aluan-aluan sikit untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin rindu untuk nak tahu dan sebagainya. Nanti kita akan pergi pada soalan. Tuan-tuan yang ada soalan boleh tinggalkan, saya akan terus tanya kepada Haji nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur Allah dapat kita bersama pada malam ni. Dan saya percaya siapa yang di rumah kesempatan pada malam ni sama-sama kita banyakkan doa, banyakkan tasbih, zikir sebagainya pada malam nisfu Syakban, dan semoga Allah lindungi kita semua. Dan terima kasih kepada yang bagi Ustaz Yaakob Yusra yang sekali lagi bawakan saya secara langsung dan kita cross sharing pada malam ni, walaupun beliau di Kedah, hari ini saya di Gombak, tapi dengan teknologi hari ini alhamdulillah kita dapat bersiaran. Kepada anak-anak didik saya, alumni Asyam Academy yang bersama saya, lepas pukul 9 korang pergilah join. You ada sesi khas Zoom tu, okay, malam ni. Right, tapi sekarang belum lagi 10 minit lagi, so bolehlah menonton saya dulu sebab you boleh tengok balik saya kat sini kan, insyaAllah. Tapi bantu saya share lah supaya lebih ramai dapat manfaat perkongsian kita pada malam ni. Pagi tadi perkongsian kan, petang tadi dengan Tuan Haji Najat Sadok, dan malam dengan tuan-tuan, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi balik kepada keadaan semasa ni, yang mungkin yang first time dengar ataupun dah banyak kali dengar, saya suka untuk saya kongsikan. Sebenarnya tuan-tuan, inilah apa peribahasa Melayu katakan, sediakan payung sebelum hujan. Dan inilah yang berlaku pada hari ini, yang memang kita lihat menakutkan dan satu keadaan yang memang tak pernah dilalui oleh mana-mana pihak. Okay? Sebab sebelum ni kita boleh lihat keadaan ekonomi memang dah berlaku banyak kali pun kan. Setiap 10 tahun memang berlakunya masalah ekonomi, tetapi kali ini sedikit berbeza kerana kita diuji dengan wabak penyakit yang kita tak nampak, tetapi dia dengan wabak yang kita tak nampak ni, apa yang berlaku adalah satu dunia mengalami satu keadaan yang di luar jangka, yang mana dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan, dari segi perniagaan dan sebagainya terjejas. Kan, dengan kata lain, sebenarnya lah, kalau orang kata kita kalau tak beringat tu dan keadaan hari ni, memang kalau tak buat persiapan awal 5 tahun atau 10 tahun lalu, kita berkemungkinan menghadapi masalah yang besar. Tetapi sebab itu, atas apa yang berlaku hari ini, sebab itu langkah-langkah dibuat oleh pihak kerajaan. Kita lihat banyak usaha-usaha yang dibuat dan ratusan bilion ringgit akan diperuntukkan dan difahamkan. Bantuan perhatian rakyat kepada rakyat-rakyat yang memerlukan telah pun disalurkan. Saya tengok ada yang sahabat-sahabat dah share dapatlah duit hari ni kan. Alhamdulillah. Cuma duit tu tuan-tuan, jangan disalahgunalah jangan disalahguna. Saya tahu orang sebahagian besar memerlukan. Jadi saya percaya anda akan gunakan sebaik mungkin. Cuma yang mereka yang mungkin ada kelebihan yang ada ni, yang dapat bantuan ni, diharap dapat berhati-hati dengan kata lain. Sebenarnya 6 bulan ni adalah satu proses yang panjang. Okay, 6 bulan ni bagi saya panjang. Dan kita tak tahu adakah 6 bulan ni akan berakhir 6 bulan atau 6 bulan ni akan berterusan. Ini yang kita perlu ingat. Kan, sebab kita tahu sebenarnya kita bermula dengan 2 minggu. Lepas tu dilanjutkan dengan 2 minggu. Dan kalau kita rujuk kepada berita-berita utama saya tonton berita utama tadi pun mengatakan bahawa seharusnya lagi 2 minggu. Kan, kerana keadaan hari ini kita tengok walaupun kita stagnan 150 orang dan jumlah yang sihat tu semakin baik, tetapi yalah, benda ni kita tak boleh nak pandang enteng, satu perkara yang serius. Dan kita lihat apa yang berlaku di negara luar apabila mereka tidak kawal dan tak bendung, diamalkan syarikat terutamanya, kita boleh lihat hari ini mencecah lebih daripada 400,000 mereka yang telah terjangkit. Dan kesan daripada itu, the whole economy in US memang saya boleh katakan memang mengalami satu keadaan yang sangat dahsyat lah. Yang seperti Ustaz maklumkan tadi, sehingga minggu lepas saja telah diumumkan 6 juta rakyat Amerika Syarikat tiada pekerjaan, dan NFP dan payroll pada minggu baru-baru ni pun kita lihat satu data yang sangat tinggi berlaku di
di Amerika Syarikat. Dan anda boleh lihat seperti perkongsian yang dibuat, saya lihat data-data yang ada ni, Amerika Syarikat dah 400,000, kematian pun dah cecah 12,000 dengan semua 14,000, Itali 10,000, Perancis 10,000, Germany 2,000 dan sebagainya. China bertahan China kita lihat jumlahnya agak statik, tapi mereka membuat awal 3 bulan sebenarnya mereka memerhatikan keadaan ini dan nampak terkawal. Okey. Jadi sebenarnya kita perlu lihat 6 bulan akan datang. Apakah yang akan berlaku? Itu lebih penting sebenarnya sebab itu kita diingatkan dalam kewangan, perusahaan kewangan pun kita perlu membuat persiapan diri tu 6 bulan kan. Ramai juga jumpa saya sebelum ni kata kalau boleh saya nak berhenti kerja, kalau sebab saya nak melabur saham, macam-macam lah Bagi saya sebenarnya balik kepada asas kewangan, ilmu kewangan tu kita kena ada persiapan diri 6 bulan. Bermaksud kalau 6 bulan tu tak jadi, kita boleh bertahan dan kita boleh survive. Bermaksud kita boleh selamat lah. Tapi kalau 6 bulan pun tak ada simpanan, 6 bulan pun kita tak bersedia, jadi sebenarnya kita tak bersedia untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Okey. Luar biasa bermaksud kita tak bersedia untuk melakukan pelaburan. Pelaburan pun sama tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ramai yang hari ni yang menonton ni kan, jangan jadikan pelaburan ni satu perkara yang mudah. Ianya mudah tetapi persiapan diri tu penting. Okey, sebab ramai saya lihat hari ni untuk makluman semua, saya difahamkan sepanjang PKP sahaja. Sepanjang PKP saja satu broker house yang menyediakan perkhidmatan pembukaan akaun CDS secara online mencipta rekod baru yang mana pembukaan akaun sepanjang PKP sahaja mencecah lebih 11,000 pembukaan akaun baru. Okey. Bagus, bagi saya satu perkara yang positif, tetapi kebimbangan saya adalah 11,000 ni dia ada ilmu. Kita bimbang ke situ. Kan? Sebab ialah dalam keadaan PKP ramai mungkin alhamdulillah ramai yang berkongsi ilmu pelaburan secara maya yang ada di luar sana, bagus. Tetapi kebimbangan kita adalah jika kita tidak faham apa yang kita lakukan, silap langkah kita boleh mengalami kerugian yang besar. Okey? Sebab kita tak tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita tahu tak ada masalah. Sebagai contoh, hari ini kalau kita memang ada ilmu lah hari ini semalam kita beli saham sebagai contoh lah. Dan saya nasihatkan tuan-tuan, kalau anda baru nak terlibat ni tuan-tuan, jadi pelabur tu tuan-tuan. Maksudnya bukan melabur hari ni beli besok jual lusa, bukan. Okey, sebab you belum ada ilmu berdagang. Kena faham ni bila sebut tentang pelaburan, kita ada banyak jenis pelaburan yang ada. Okey, pelaburan unit amanah, juga pelaburan unit amanah ni yang mana kita memberikan dana kita, wang lebihan kita ada, kita melabur kepada mereka-mereka yang ditauliahkan, mereka-mereka yang diberi diberi autoriti, mana autoriti memberikan mereka kuasa untuk menguruskan dana mereka dan dana itu diuruskan oleh pengurus-pengurus dana yang dilantik. Ini unit amanah kan. Itu juga dalam keadaan hari ini saya percaya unit amanah juga berada di paras yang rendah dan ini satu peluang untuk para pelabur yang tiada ilmu untuk mengkaji unit-unit amanah yang ada untuk membuat pelaburan demi masa depan. Maknanya you labur sekarang untuk masa depan. Okey. Tapi duit you diuruskan oleh mereka yang pakar. Dan you tak perlu pening kepala lah. Dan you cuma tak boleh expect lah you masuk melabur hari ni, besok you dapat untung, tak boleh. Hari ni unit amanah ini adalah satu pelaburan jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Okey. Cuma kelebihan pasaran saham. Alright. Kelebihan pasaran saham ini saya percaya dalam keadaan hari ini ramai yang memerlukan dana tambahan. Seperti Ustaz kata, kenapa Ustaz bawa semalam saham, hari ni semalam minggu lepas saham? Sebab saya percaya ramai teruja melihat hasil yang diperoleh oleh Ustaz. Ni Ustaz dah salah agak ni sebenarnya. Kan? Ustaz yang salah dia beri tunjuk dia punya untung, semalam dia untung 50,000, semalam kemarin dia untung 40,000. Habis dah semua orang ingat, wah boleh kaya cepat macam ni. Dia dah nampak duit je. Dia tak nampak di belakang Ustaz tu dah 2 tahun Ustaz belajar ilmu pelaburan saham. Okey. Ustaz sangat komited untuk hadir semua program yang saya anjurkan, program intensif. Ustaz tak masuk sekali, Ustaz masuk berkali-kali. Untuk faham apa yang beliau lakukan hari ini. Jadi sebenarnya tuan-tuan bagus hari ini semangat nak belajar, bagus teruskan belajar. Ya, belajar tak ada masalah, tapi kalau boleh jangan nak cuba-cuba tu saya nasihatkan boleh cuba, tetapi jangan cuba dengan jumlah modal yang besar. Boleh mula cuba dengan modal RM100
RM200 tak ada masalah, nak cuba kan, nak rasa juga, tapi tuan-tuan jangan mulakan dengan modal yang besar. Kerana satu, mungkin tuan-tuan tak bersedia dengan ilmu yang tuan-tuan ada, tetapi geram nak juga membeli saham, nak juga terlibat macam orang lain, bolehlah juga, tak ada masalah, tapi tolong laburkan dengan jumlah yang kecil, rasai sendiri pengalaman. Kalau RM100 tuan-tuan labur, tuan-tuan demam, kan, saham tu jatuh. Contoh beli semalam tuan-tuan, beli semalam saham, semalam semua senyum gembira, Alhamdulillah semua 5 angka semalam ramai, Alhamdulillah 5 angka. Kena beli semalam, tak jual, hari ni dia dah hilang balik 5 angka tu. Siap gaya lah. Kalau tak ada strategi yang betul. Kan? Jadi, kita terus, alamak, kenapa beli hari semalam gembira, hari ni dah rugi, dah susah hati? Tak boleh lah. Dia tak macam tu. Sebab itu berdagang saham. Berdagang saham ni bermaksud kita membuat urus niaga. Beli jual saham dengan masa yang pantas. Beli jual pagi, beli pagi, jual pagi, beli pagi, jual petang, beli petang, jual besok. Itu dinama pedagang. Pedagang ni tuan-tuan perlukan skill. Dia tak boleh terkejah masuk pasaran besok kaya. Tidak boleh tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan nak rasa pelaburan saham ni tanpa ilmu lah. Maknanya ilmu tu kurang lagi kan. Tapi gatal gian juga nak menekan, nak ikut macam ustaz juga. Nasihat saya, boleh tak ada masalah lah. Nak marah pun tak guna. Kita dah besar-besar lah. Bukan budak-budak nak marah kan. Anyway duit you all bukan duit saya kan. Tapi saya nasihatkan mula dengan modal yang kecil. Mungkin mula dengan RM100, RM200. Yang mana RM100 anggap itu yuran pembelajaran. Okey, yuran pembelajaran. Tekan-tekanlah, cubalah tekan. Cuma bagi saya sangat percaya kalau tekan-tekan tu dia akan menjurus kepada perjudian. Tuan-tuan, pelaburan saham terutama tuan-tuan, atau pelaburan-pelaburan yang ada ni, kalau salah langkah, antara perjudian dan pelaburan tu, dia punya garisan tu sangat tipis. Okey, sangat tipis. Walaupun kita melabur, nama melabur sebut labur kan, labur saham, buat pelaburan dalam produk-produk pelaburan yang ada, tetapi kalau kita tidak bertindak dengan ilmu, pelaburan itu boleh ke arah perjudian. Jadi kena ingat ni, kita elok-elok nak gandakan duit, nak bagi anak isteri kita makan, kan? Kalau kita salah buat ni, dia menjurus kepada perjudian. Kenapa? Pertama, sebab tak kenal pasti produk yang kita laburkan. Itu yang pertama. Tak kenal pasti produk yang dilaburkan bermaksud kita mungkin boleh terlibat dengan pelaburan skim cepat kaya. Kan, sebab nama pun saham juga. Sebab itu yang paling popular saya tengok yang viral sekarang ni adalah muka saya, muka Ustaz Aslim. Dia kata pelaburan syariah siap ada logo halal lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, terlibat dengan pelaburan saham atau pelaburan, dia tak ada logo halal tuan-tuan. Kita tak guna logo halal untuk pelaburan. Okey, halal tu untuk makanan. Untuk pelaburan tak boleh guna logo halal Jakim, tak boleh. Tapi sebab kalau orang tak cerdik, nampak pula muka Ustaz Yusra kan. Tengok muka Ustaz Aslin, wah ini pasti betul lah. Mungkin orang tak kenal saya. Kan? Tapi orang kenal Ustaz ni, Ustaz ni memang selebriti. Saya bukan selebriti. Jadi bila orang tengok, ini betul ke ni letak RM350, besok dapat 10%. Tu tak apa lagi lah. Letak RM350, besok jadi RM3,500. Saya kagum lah tuan-tuan. Kalau saya boleh buat macam tu, RM350 dapat RM3,500 kan. Saya dah mungkin 10 tahun lepas aku dah billionaire. Bukan jutawan lagi tuan-tuan, saya billionaire. Tak payah buat apa-apa, di rumah mengangkang ya. Boleh dapat RM3,500 dengan labur RM350. Kau gila apa ni? Tapi masuk kat situ pun kita tak faham produk yang ada. Dan akhirnya kita ke kancah penipuan dan ke kancah perjudian. Kedua, kita juga ramai hari ni saya lihat, bila nama saham ni dia dah confused dengan produk-produk lain yang ada kat luar. Sebab saham macam-macam orang menyalahguna pula saham ni. Dan ramai terlibat dengan produk-produk yang tidak patuh syariah. Ini pun tuan-tuan, bahaya ni. Sebab kita elok nak cari rezeki yang halal. Elok nak cari duit. Saya percaya semua orang nak melabur ni, Ustaz bawa sesi hari ni sebab ramai yang memerlukan duit. Jadi caranya memanglah cara yang pantas melalui pelaburan saham ni memang betul je, tak dinafikan. Sebab dia pantas kan. Tapi perlu ilmu lah nak tindak tu kan. Jadi akhirnya kita terlibat dengan produk-produk instrumen yang lebih laju daripada saham. Yang kononnya hari ni labur besok dapat 500%. Hari ni labur boleh dapat 200%. Wah, terror kan. Dia tak heran dah. Kat bursa tak heran lah 15% je, 10% je tak heran tuan-tuan. Kalau begitu hebat tuan-tuan. Tabung haji dah bagi kita 100% tuan-tuan. Kan? EPF pun bagi kita mungkin 50-60%. Tapi mereka memberi kita hanya 5-6%. Jadi setimpal dengan risiko yang kita ambil dan risiko yang mereka laksanakan. Jadi sebenarnya
Berapa cepat nak cepat ni? Kan? Selama ni 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun terlibat dah hidup dalam muka bumi ni, kita dapat 6% selalu bersyukur. Syukur sangat. Alhamdulillah 6%. Sekali dapat 1%, dapat 2%, dia punya mengamuk tak ingat dunia. Kan? Tapi sebelum saya nak cerita pasal pelaburan saham ni Ustaz kan sebenarnya, saya nak cerita satu statistik yang mengejutkan, iaitu apa yang saya dengar tadi, kalau tak silap saya, daripada kalau kita buka laporan simpanan Amanah Saham Bumi Putra. Ini adalah simpanan untuk orang Melayu, yang mana memberi pulangan yang sangat baik bagi saya sepanjang for the past. Ya, memang berkurangan sedikit kesan daripada kejahatan pasaran saham, tetapi jaminan modal diberikan oleh kerajaan terhadap simpanan yang dibuat oleh para pelabur. Tapi saya nak maklumkan, tak silap saya, data yang saya dengar, kalau tak silap 72% penyimpan yang ada di dalam buku biru hanya memiliki simpanan sebanyak RM536. Saya ulang, 72% penyimpan yang dalam buku biru, alright, hanya ada simpanan sebanyak RM536. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita pun simpanan ASB itu pun RM536 tuan-tuan, saham bukan tempatnya. Saya minta maaf lah. Saham bukan tempatnya. Tuan-tuan janganlah expect letak 500 besok tuan-tuan kaya. Belum lagi bermaksud tuan-tuan tak bersedia untuk labur. Ya, betul, pelaburan saham tuan-tuan boleh terlibat RM100, RM200, RM50 pun boleh. Tak ada masalah. Tetapi, okey, tetapi kalau 75% kan tidak mempunyai simpanan sibu, betul. Dari situ terima kasih Ustaz dah share pun. Hari ni punya cerita punya. Saya dengar tadi pada sahabat saya Dr. Azizul. Dia kata kan, rakyat Malaysia tak 75% rakyat Malaysia tuan-tuan tak ada RM1,000. Betul lah statistik daripada maknanya simpanan dalam buku biru tu yang memberi pulangan yang bagus tu tak ada. Dan tengok tu, rakyat Malaysia tertipu 3.8 bilion. Sejuta rakyat Malaysia rugi dengan skim cepat kaya. Kau tengok. 3.8 bilion tuan-tuan. Kalau diberikan kepada orang susah, Masya Allah. Cukup tuan-tuan. Ustaz penat nak bagi orang susah hari-hari ni. 100 orang hari-hari. Kalau bagi kat Ustaz 3.8 bilion, bukan Sungai Petani je kaya. Kan? Keluar semua daripada kelompok kemiskinan. Tapi Universiti Asnaf Haji. Yang wujudkan Universiti Asnaf. Sekolah Universiti Asnaf. 3.8 bilion meninggal. Terlibat dengan skim emas, skim mata wang digital, tukaran mata wang forex, saham dan perniagaan. Ini saham bukan saham yang dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, tapi saham-saham yang bertopengkan saham yang sah. Kan? Sebab itu saya pun tak faham hari ni kenapa kita nak kelang kabut pergi buka akaun di luar negara. Akaun dekat Malaysia ni yang depan mata tak nak buka, aku pun dah tak faham dah. Pelik manusia tuan-tuan kan. Yang dekat Malaysia ni yang dipantau oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, dipantau oleh negara. Kenapa kita nak ambil langkah mudah membuka akaun-akaun di luar negara? Banyak sangat ke duit kita ni? Isunya bila kita buka di bank-bank luar negara, kita mungkin tak pasti kesahihannya. Tak, bukan salah bank tu betul. Tapi kadang kita pilih bank yang salah, broker yang salah, dan akhirnya kita melabur tempat yang salah. Jadi tuan-tuan dan kadang hari ini sebenarnya, ya, saya nak ulang ni. Ustaz berkongsi hari ni, kami usaha ni berkongsi ilmu secara konsisten istiqamah ni sebenarnya, jihad adalah untuk menyebarkan ilmu manfaat. Okey. Percuma pun, terus terang Ustaz nak buat live ni semua kan tengok. Dia kena pergi juga center dia kan. Nasib baik sebelah rumah lah boleh pergilah kan. Kalau jauh tak boleh pergi tak. Sebab dekat tu dia boleh pergi lah kan. Kan. Dan maksudnya Ustaz buat ni dia guna software-software yang ada ni semua berbayar ni, bukannya free. Facebook memang free. Tapi teknologi yang digunakan ni berbayar. Orang tak nampak tu. Sebab apa? Ingin melihat supaya masyarakat tidak terjebak dengan skim yang salah. Okey. Dan jadi pelabur bijak. Jadi pelabur yang berinformatif. Ini yang kita nak lahirkan sebenarnya. Kan? Sebab tengok jumlah data tadi tu. Hari ni Yusof Khabar rupanya. Kan? 3.8 bilion dah rugi. Dan 75% tak ada RM1,000. Ya, betul. Jadi saya percaya kerajaan bagi Kak Kiah ni, kan, lebih RM1,000.
Jadi tolong gunakan sebaik mungkin laburkan dia kepada ilmu, laburkan dia kepada benda yang betul lah. Jangan terlibat dengan benda-benda yang salah, dan insya-Allah di penghujung program ni saya akan kongsikan apakah counter, kalau terdesak sangat tekan juga counter tuan-tuan, insya-Allah. Counter yang saya akan kongsikan ni dengan formula yang telah saya praktikkan, strategi yang saya guna, alhamdulillah. Dan sepanjang 24 tahun terjebak dalam dunia pelaburan saham, insya-Allah satu counter ni jika dikongsikan, insya-Allah bukan sekadar kita untung dunia, kita untung akhirat. InsyaAllah saya akan kongsikan di akhir penghujung program. Alright, saya serah balik pada Ustaz. Okay, baik. Terima kasih banyak Haji Muhammad Asri atas pengenalan ataupun mukadimah untuk berkaitan saham. Tuan-tuan, macam saya kata, saya sendiri pun masih belajar. Itu memang dari segi technically, saya banyak gila benda yang saya tak pandai, dan saya sendiri pun masih, setiap hari apa yang saya buat, orang tanya, Ustaz, setiap masa kau kena tengok tak? Saya setiap masa apa yang saya buat, macam sebelum tidur, biasa saya sekarang saya ada masalah, saya tak boleh tidur malam. Biasanya saya akan tidur pukul 4 pagi, 3 pagi, kadang subuh. So biasanya saya akan structure untuk apa tim untuk Darul Murtada buat untuk keesokan hari, dan saya akan ambil sikit masa dengan saya buka yang pertamanya investing.com. So, kita tengok market global jadi apa. Contoh macam kita tengok market global okey. So kita yang ikan bilis ni of course insya-Allah akan dapat kesan baik. Tapi kalau di dunia global punya ekonomi bermasalah, of course kita akan masalah. Itu je indikator yang saya tak guna pun. Saya ingat dalam kelas Haji Asri dia ajar berbelah-belah teknik. Yang semua berbelah-belah teknik itu proven ada result-result yang berjaya. Saya duk tengok memang saya tak boleh nak berinah, saya otak saya tak bersambung. Duk tengok belah-belah tu saya kata meninggal saya nak apa semua ni. I tolak Y tolak you tolak I love you, apa semua tu memang tak lah kan. So apa yang saya ambil, saya kata saya fokus pada satu je, resistance support. Itu je. Dia break up masuk, dia tak break up relax kan. Tengok volume, itu je, very simple. Tapi of course yang simple-simple ni pun a right knowledge come first lah. Cuma saya bimbang ramai kawan-kawan, macam Haji kata lah, ramai orang tiba-tiba berbelah-belah ribu orang daftar nak buka akaun saham dan sebagainya. Saya yakin ramai yang mungkin akan membeli dalam keadaan yang tidak ada ilmu. Baik, sikit-sikit tip lah saya rasa kepada orang yang mungkin, sebelum saya bagi tip ni, saya minta 1,100 orang yang ada malam ni tolong share, bagi manfaat kepada ramai-ramai sahabat-sahabat kita yang mungkin selepas ni dia akan tengok untuk dia ambil manfaat. Saya nak bagi duit, saya pun tak boleh. Haji Asri pun kami ada limit dan sebagainya, tapi untuk kita berkongsi dapat pahala dengan cara ni, semua boleh buat, insya-Allah. Sampai kita dapat 500 share Ustaz, saya kongsikan 10 saham. 10 saham yang boleh diperhatikan untuk dibuat pelaburan jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, yang mana insya-Allah kita boleh peroleh pulangan lebih daripada 20-30% insya-Allah. Tapi syarat mesti ada 500 share. Ini serius ni, saya akan kongsikan senarai syarikat ni yang kita boleh perhatikan, bukan saran untuk anda beli atau jual. Tapi saya percaya sekurang-kurangnya anda boleh melihat perkembangannya. Jangan tanya saya sekarang lah, tanya saya lagi setahun atau 2 tahun, anda lihat di ke mana saham tu bergerak nanti insya-Allah. Yes, tolong bantu bab ni. Sebab tu saya kata tadi, sekarang pada siapa yang tak ada akaun, janganlah kalut-kalut. You guys get a knowledge first. Contohnya main paper trade. Contoh paper trade, tuan-tuan boleh buka dekat Bursa Marketplace. Memang Bursa disediakan satu platform untuk kita, dia panggil main bohong-bohong. Main bohong-bohong ni tuan-tuan ni nak kalut apa? Yang dia nak trade duit betul dalam keadaan tak ada ilmu tu macam main judi je. Kalau tak, tapi ni bukan judi. Yang ni kita datang dengan knowledge. So pergi dekat game, main game ni daftar email apa semua, and then masuk main je macam main Jutaria. Tuan-tuan beli airport, beli TMB, beli macam nak beli KFC lah. Beli KFC. Dekat KFC siap buah hotel. Pelik kita KFC buah hotel. Tapi ni buka dekat Bursa Marketplace. Kalau jemu-jemu lah sekarang kan, dah duduk di rumah tak tahu buat apa, main paper trade. Paper trade tak kenakan duit. So tak payahlah kita nak bagi alasan kami nak tak. Jadi tadi ada seorang sahabat saya tengok dia komen, dia kata nanti kalau kita mula-mula yang baru-baru ni dia akan bakar duit. Jangan bakar duit. Go kepada benda yang you boleh minimalkan kerugian. Ya mungkin akan wujudnya kerugian, tapi kalau kita ada ilmu dia akan minimizekan kerugian tu. So benda-benda macam ni. Haji, ini soalan yang ada soalan yang ni lah berkaitan. Ada sahabat saya nama dia Mus Inspire, dia tanya berkaitan, boleh tak terangkan tentang hukum forex? Sebab sekarang ni ramai orang yang terlibat dengan forex. Saya tahu saya yang Cak Ayam ni, saya tanya sendiri dengan Dr. Zaharuddin sendiri, dengan Datuk Dr. Bakar. Ini saya tanya sendiri, bukan saya wakil-wakil orang. Saya tanya dia, orang kata tak boleh.
So mungkin haji yang dah 20 tahun lebih terlibat dalam industri sebab sama je cat, sama menggunakan sebutan istilah support resistance semua pun sama, Marubozu sebagainya. So kita nak dapatkan sikit daripada mungkin orang yang dalam industri lama, mungkin nasihat untuk kami juga insyaAllah berkaitan forex. Alright, insyaAllah saya tengah compile video-video pakar-pakar ataupun mereka-mereka yang boleh berkongsi tentang dari segi bidang muamalat. Okey, ini bukan bidang saya tapi insyaAllah beginilah tuan-tuan. Dia macam ni. Produk kena faham. Ini kita halal haram ni atau syariah atau tidak ni sebenarnya bukan bergantung pada teknik. Okey, bukan guna technical, kita labut, kita bertindak menggunakan fundamental, kita bertindak menggunakan technical dalam apa semua instrumen, ianya kira patuh syariah. Tidak tuan-tuan. Dia berbalik kepada produk. Okey, produk yang kita nak laburkan. Sebab hari ini ramai terlibat dengan produk seperti forex trading, terlibat dengan CFD, contract for difference, dan juga terlibat dengan options trading. Okey, ini antara famous lah yang ada. Saya tak nak kupas, nak cerita tiga-tiga ni pun pening, tapi let's fokus kepada forex trading. Okey, sebab forex trading ni dia satu instrumen yang dia adalah dagangan mata wang. Dia bukan dagangan saham. Ya, kita gunakan carta, kita melihat pergerakan naik turun menggunakan teknikal kan. Tuan-tuan saya nak beritahu, teknikal adalah satu tools, alat yang diguna pakai untuk kita membuat keputusan pelaburan kita atau perdagangan kita. Tetapi dari segi produk mata wang tuan-tuan, jangan terpedaya dengan skim-skim kononnya ada wujudnya akaun syariah. Ini pun masalah juga ni. Oh, forex ni ada akaun syariah tuan-tuan. Balik kepada produk. Produk mata wang tidak boleh didagangkan. Mata wang adalah alat untuk membeli barang. Faham ni betul-betul ni? Mata wang bukan alat yang boleh didagangkan. Dia bukan komoditi. Okey, dia hanya wang. Dan kita guna wang untuk membeli barang. Kita tak guna wang untuk tukar dengan wang, untuk untung atas wang. Tidak, tak boleh. Dan wang adalah produk ribawi. Okey? Jadi, dengan kata lain, mata wang tidak boleh didagangkan. Tapi kita kena faham yang kita pergi money changer, kita nak pergi Saudi nak buat umrah, kita nak pergi amalkan syarikat, ianya dibenarkan sebab kita perlukan duit tersebut untuk kita gunakan di negara-negara tersebut. Tetapi kalau hari ini ramai yang terlibat dengan online trading ni, forex ni, ianya tidak dibenarkan. Satu, di Malaysia tidak dibenarkan beroperasi. Kedua, dari segi orang Islam, produk mata wang tidak boleh didagangkan. Checkmate lah, dah cukup lah ceritanya. Tak payah nak cerita, oh bank boleh, tuan-tuan. Berbeza tuan-tuan, nak faham ni. Sebab tu saya kata kalau kita tak cukup ilmu, kita jangan nak mengiyakan benda yang salah. Jadi dengan cara mudah, nak cara mudah je nak sampai bahasa mudah ni, mata wang adalah alat untuk beli barang, ianya bukan komoditi, sebab itu ia tidak boleh didagangkan. Dan jadi kalau kita hari ini terlibat, baik kita hentikanlah tuan-tuan, sebab ianya tak ada fatwa pun yang kat mana yang menghalalkan, tak ada. Dan Malaysia pun logik, Malaysia pun tak benarkan mata wang trading ni kat Malaysia. Yang ada semua sama ada scam ataupun broker-broker luar negara yang mungkin menggunakan kononnya Islamic platform sedangkan tidak wujud produk mata wang ataupun forex trading yang kita berdagang online ni syariah. Tak ada. Dan kena faham pula dia ada forwardnya, ada spotnya. Cerita panjang lah bab forex ni. But secara mudahnya tuan-tuan, kita hindarilah benda yang haram ni. Senang cerita. Tak payahlah. Jangan dengar cakap orang, jangan dengar siapa pun. Rujuk kepada muzakarah atau fatwa yang telah dikeluarkan. Kalau fatwa dikeluarkan pun tak nak dengar, kita nak dengar siapa lagi. Dan tuan-tuan janganlah pula kita jadi hero. Oh, fatwa negara Indonesia boleh. Tuan-tuan, kita tak duduk Indonesia tuan-tuan, kita duduk Malaysia. Tuan-tuan rasa kalau boleh, tuan-tuan duduk Indonesia, tuan-tuan pergi atrik ke sana. Sekarang kita duduk Malaysia, tiba-tiba pula mazhab ni boleh, mazhab tu boleh. Dia pula jadi ustaz, dia pula jadi ulama'. Tak payahlah. Benda yang haram tetap haram, benda yang halal tetap halal. Jadi ambil benda yang kita faham, benda yang kita jelas. Okey? Jadi memang benda ni dah jelas, dah clear dah sebenarnya. Tapi saya tak faham kenapa orang kita masih terlibat. Sebab mungkin kurangnya ilmu pengetahuan
dan mudahnya membuka akaun forex trading, tapi forex trading menggunakan leveraging, labur 100 boleh dapat 1000, labur 1000 boleh dapat 10,000. Konsep leveraging di situ juga telah maknanya di situ juga ada perkara yang ribawi dan memang jauhkanlah habis cerita. Okey, memang tak boleh memang. Ini jelas dah, bukan baru tuan-tuan. Ini jelas muzakarah fatwa dah cerita 2012 ni, lama dah ni. Tak ada benda baru. Okey, tak ada benda baru yang kata menghalalkan dia. Jadi jangan terlibat tuan-tuan. Okey. Ustaz, mungkin kita buka lah Ustaz sembang soal jawab kot lebih baik kot, mudahkan. Diorang dah bosan kot dengar saya bebel hari-hari ni. Tapi tak ada, aku tak nak bagi saham dia orang Ustaz. Haji, ada tadi ada satu soalan. Soalan tu sangat menarik Haji. Dia tanya berkaitan perbincangan berkaitan OPEC esok ni. Kan akan wujud perbincangan ataupun mesyuarat di antara Rusia, US dan sebagainya dengan Arab Saudi berkaitan minyak kan Haji kan. So ya, betul. So benda tu sebenarnya dari segi kesan dan sebagainya apa dia Haji ya? Mungkin boleh explain pada kami yang baru-baru yang newbie ni kan. So at least boleh prepare lah. Pada ni saya rasa soalan ni more on kepada orang yang dah ada experience, senang lah. Tapi yang tak ada experience pun at least boleh dapat benefit manfaat daripada ilmu. Okay. Sebelum saya nak jawab, saya tengok ramai komen pasal forex. Forex boleh buat short selling ni bukan sebab haram. Tak. Dia bukan pasal short selling, dia pasal produk, tuan-tuan. Sebab tu dia macam ni tuan-tuan. Babi haram tak? Senang faham kan? Babi haram tak? Haram kan? Siapa nak halalkan dia? Tak boleh. Jadi mana boleh cara, babi ni sembelih kat ekor dulu kot boleh jadi halal. Tak boleh. Atau babi tu haram tapi sembelih dia jadi halal. Tak boleh tuan-tuan. Okey? Dia tak boleh jadi macam tu. Tak faham pula tuan. Okey, babi tu haram. Tapi dia, macam mana bank boleh halal? Okey, inilah keadaan dia. Ketika mana kita boleh makan babi? Ketika darurat. Kita duduk dalam hutan dan tak ada apa. So kenapa bank diberikan autoriti khusus untuk mereka boleh untuk berdagang mata wang adalah sebab nak mengikat mata wang. Kalau tak ikat mata wang kita akan berlakunya kejatuhan dan sebagainya lah. So hukum itu dibahaskan hanya kepada bank sahaja. Dia saja boleh wujudkan money changer dan sebagainya untuk nak secure kita punya nilai mata wang tu. Adapun pada kita tidak boleh membeli disebabkan mata wang itu bukan produk, mata wang itu sebagai alat jual beli. Sebab apa Islam menjaga itu? Ustaz, apa beza dia pula? Baik, saham adalah kita melabur pada syarikat. Tapi mata wang ni kita beli mata wang tu, debt mata wang, beli US, beli mata wang. So dekat sinilah berlakunya manipulasi kepada siapa yang wujudkan debt system, dia ada controlling authority power. That's why Islam tak benarkanlah. So lebih jelas tuan-tuan boleh buka tengok malifat perbincangan malifat fatwa kebangsaan beberapa kali berkaitan ni. Kata Ustaz bias sebab Ustaz terlibat dengan saham, betul Ustaz kata forex. Tak tuan-tuan, sebelum saya terlibat dengan saham, saya study tentang forex, saya study tentang Bitcoin. Saya study tentang ASB, saya study tentang pelaburan PUNB lah apa semua tu tuan-tuan. Saya dah buat ASB daripada umur saya 17 tahun saya dah terlibat dengan ASB. Saya kata 5 saya dah mula start menyimpan. And then 2 tahun lepas tu saya berhenti. 2006, 2007 saya berhenti sebab 2008 wujudnya statement daripada Pulau Pinang dan Selangor mengatakan haram dan katakan makruh. And then waktu tu saya terus macam saya pull back. Saya kata okey biar saya berhenti, saya jual saya punya tu, and then saya dividen yang saya sedekah dan sebagainya. And then selepas saya kaji daripada zaman saya sekolah tuan-tuan, saya masuk universiti pun saya dah mula terlibat dengan pelaburan. And then barulah saya jumpa saham is this is forex is this. Waktu saya ingat kawan-kawan terlibat dengan Bitcoin, saya kata tak apa, kalau sebab saya nak ajak saya minta maaf. Saya tak berminat sebab saya dah study dah. Dia Bitcoin ni kan kita macam kita buat sistem dan kita jual benda tu. Itu je. Dia tak ada benda yang nampak solid. So okey baik, kalau ada soalan tuan-tuan mungkin boleh tanya. Mungkin Haji boleh komen sikit berkaitan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbincangan tu OPEC berkaitan minyak ni. Dan of course kita semua tuan-tuan terlibat tak terlibat saham, benda ni akan ada benefit dan ada good and bad impact pada kita. Okay. Jadi balik kepada beberapa soalan ni sebelum saya ke soalan yang pasal ni, saya ada beberapa soalan tanya pasal trade crude oil, futures crude palm oil haram juga. Okay, forex, kripto. Sebenarnya tuan-tuan, kalau buat masa ini di Malaysia memang muzakarah, Malaysia tak ada keputusan tentang cryptocurrency. Okay.
Tetapi kalau kita rujuk kepada Bayan Linas ataupun keputusan fatwa Majlis Agama Islam wilayah, alright, memang cryptocurrency Bitcoin ni juga tidak patuh syariah. Okey, sebab adalah sebab-sebab yang mereka dah kupas. Jadi sebenarnya tuan-tuan nak kita buat halal haram ni, nasihat saya lah kita rujuk kepada pakar muamalat tuan-tuan, jangan rujuk saya. Sebab tu saya senang. Kalau saya bukan autoriti untuk mengatakan halal atau haram, dan saya bukan nak cari pasal yang tu haram, yang ni halal, yang ni tak. Dia balik mudah je. Dia balik kepada instrumen, kenali instrumen tersebut. Kalau instrumen tu halal, maka halal lah dia. Sebab tu saya bagi perumpamaan tadi, saya minta maaf sikit kalau terkasar, babi. Babi memang kita tahu haram. Mana kita tahu instrumen tu haram. Jadi kalau kita nak sembelih dia pun, dia tak akan menghalalkan babi tu. Ini nak bagi faham. Sebab tu ramai kata hari ni saya melabur gunakan fundamental technical. Ini bukan isu fundamental technical, ini isu produk. Jadi kena faham produk. Sama juga produk yang hari ni ramai terlibat minyak dan sebagainya. Ramai terlibat minyak tu bukan salah minyak tu, tapi produk yang mereka menggunakan dia panggil CFD, Contract for Difference. Okey, mereka tidak memiliki produk tu pun. Mereka hanya berdagang untuk naik dan turun. Jadi sebenarnya balik kepada produk. Sebab itu produk CFD juga tidak patuh syariah. Okey. Jadi kebanyakan yang terlibat dengan minyak, crude oil, Brent oil sebagainya ni, dia bukan beli komoditi tu, dia beli CFD. Instrumen CFD tidak patuh syariah. Begitu juga dengan produk Malaysia ni yang patuh syariah, satu-satunya produk patuh pasaran hadapan ni adalah futures crude palm oil. Minyak kelapa sawit yang ada di Malaysia, dan itu sesatunya produk yang saya boleh katakan patuh syariah yang ada. Okey, yang lain tidak patuh syariah. Dia balik pada produk dan instrumen yang diguna pakai. Minyak tu tak ada masalah, kan? Tapi instrumen yang diguna pakai dalam produk minyak ni. Ini yang ramai terlibat, sebab logiknya kita nak beli minyak, mustahil lah kita nak beli minyak kan. Minyak ni sebenarnya instrumen ni untuk hedging, untuk lindung nilai, lindung pelaburan kita. Tetapi hari ini banyak banyak broker-broker luar negara ni mencipta instrumen-instrumen ini hanya untuk tujuan beli dan jual. Jadi di situ ada elemen perjudian. Okey? Sebab you tak miliki pun benda tu, you lebih kepada ambil peluang naik dan turun. Ini sebab dia bukan pasal saham pun naik turun haji. Kan? Ini bukan isu tu. Ini isu produk. Instrumen tersebut dan cara instrumen itu didagangkan. Ini kena faham. Okey, dia nak kupas ni panjang tuan-tuan InsyaAllah nanti saya tengah siapkan, saya tengah edit video-video daripada terutama yang bagi Datuk Muhammad Daud Bakar sebagai pengurusi Pendanaan Syariah di Suruhanjaya Sekretariat Malaysia, dan you all tengok kat situ dan fahamlah maksud dia kat situ Sebab saya pun bukan nak kupas, saya bukan pakar muamalat, tapi saya berkongsi ni apa yang saya belajar, apa yang saya tahu dan rujukan-rujukan yang saya telah lakukan. Alright, that's semua pada soalan Ustaz. Apa dijangka berlaku? Okey. Nampaknya Ustaz malam ni kita tak dapatlah 5 saham tu Ustaz. Diorang kedekun nak share Ustaz. Ramai tengok 1,000 lebih tapi dia tak nak share Ustaz. Tak apalah. Tuan, dah 300 lebih dah ni. Alah. Tak apa, dia tak nak, tak apa. Okey, balik kepada apa expectation yang dijangka berlaku. Sebenarnya mesyuarat ni melibatkan gergasi ataupun kesatuan minyak dunia, OPEC. Okey, melibatkan Saudi, melibatkan Russia. Okey. Jadi apa yang akan berlaku? Dia berlaku macam mana pun, soalannya next selepas itu adalah adakah apa yang mereka nak lakukan ini dapat meningkatkan semula harga minyak, dapat menstabilkan harga minyak? Itu yang pertama. Sebab langkah-langkah mereka ambil contohlah contoh mereka kata okeylah kita akan kurangkan pengeluaran minyak. Pasti ini antara agenda utama. Iaitu yang pertama sekali untuk menstabilkan harga minyak. Cara mudah adalah dengan mengurangkan pengeluaran minyak mentah. Maknanya dia dikurangkan minyak-minyak ni keluar. Maknanya dia stop, dia kurangkan dan orang target 10 juta. Soalannya, andai kata mereka kata okey kita setuju 10 juta. Next question, adakah 10 juta barrel tu cukup untuk mengawal harga minyak mentah di pasaran dunia? Dalam keadaan COVID-19 hari ini kan, permintaan minyak
kapal terbang tak pakai minyak, kereta tak keluar, minyak jatuh harga, kereta pun tak, kita pakai isi minyak tak keluar baik. Kan kau isi sebulan akan datang tak habis minyak kita ni. Jadi menunjukkan bahawa permintaan terhadap komoditi minyak ini berkemungkinan besar akan berlarutan. Maknanya permintaan ini akan terus berkurangan. Sehinggalah COVID-19 ni kembali pulih. Jadi persoalannya yang pertama adalah berapa banyak minyak ini, maknanya diorang nak supply ni berapa banyak yang mereka nak kurangkan. Adakah 10 juta cukup? Dia akan jadi seperti mana package rancangan. Soalannya hari ini, adakah kerajaan kita belanja sekarang ni hampir 200 bilion cukup? Amerika Syarikat belanja 2 trilion tu cukup. Pasaran akan bertindak balas. Okey, dapat duit, okey. Dan next apa akan berlaku? Tak boleh lah, tak cukup lah, tak boleh lah. Kena turun lagi. Jadi isu ni bukan isu yang hari ni mesyuarat, selesai, tak. Dia hanya mungkin akan menyelesaikan, mengawal sedikit pergerakan harga minyak tu untuk masa pendek. The next question adalah apa yang seterusnya ni? Dan apa kata sepakat yang mereka nak buat? Sebab COVID-19 masih pencetus kepada harganya ekonomi dan sistem dalam ekonomi hari ini. Jadi kita pula janganlah expect, okey, keputusan minyak minggu ni drop, okey harga minyak naik, kita buat duit. Tak. Ya, untuk short term, very short term memang boleh lah. Tapi what's next? Ini tuan-tuan, kita janganlah fikir mesyuarat minggu ni sahaja. Mesyuarat minggu ni tidak akan menyelesaikan masalah yang akan datang. Ini adalah permulaan kepada perbincangan supaya harga minyak mentah di pasaran dunia stabil. Dan kerana kena ingat, kebanyakan negara-negara sebahagian besarnya bergantung kepada minyak termasuk Malaysia. Jadi sebenarnya tidak bagus bila harga minyak jatuh sangat teruk dan dia akan memberi kesan ekonomi, kesan kepada pendapatan negara, negara-negara pengeluar minyak. Jadi tak ada siapa yang untung, tapi akhirnya hari ini sebenarnya ego. Nak tunjuk siapa berkuasa. Rusia berkuasa, OPEC berkuasa ke atau mereka berkuasa. Jadi sebenarnya lebih kepada nak tunjuk siapa berkuasa sebenarnya ni. Kan? Tapi akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi adalah negara-negara pengeluar minyak. Kan? Dan untuk maklumat, negara-negara termasuk Malaysia juga adalah pengeluar minyak. Dan untuk kita pelabur di Bursa Malaysia pun kita berugi kan lah sebab bila saham minyak jatuh kan. Tapi saya percaya, jika kita sebagai seorang pelabur jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, harga saham minyak, energy sector yang saya dah kongsikan di Facebook saya pada hari ini, saya dah structurekan stock, mid cap stock, itu pun ramai tak appreciate. Saya dah senaraikan dah saham-saham minyak dan gas. Kalau orang you baru, you tak tahu bila sebut saham minyak dan gas, mungkin you ingat saham Petron, saham Petronas Dagangan. Tak tuan-tuan, kita tak bercerita pasal Petron atau Heng One, Shell kan, atau Petronas. Kita bercerita tentang sektor-sektor yang kita boleh dapat manfaat. Jadi untuk jangka masa pendek, syarikat minyak pastinya akan bergelora. Akan berlakunya fluctuation, naik dan turun. Tetapi logik ni tuan-tuan, bagi jangka masa panjang. Percaya tak tuan-tuan? Selepas habisnya COVID, permintaan minyak ni macam dia perang pun tuan-tuan. Minyak ni orang akan pakai. Permintaannya tinggi. Apabila permintaan tinggi, agak-agak syarikat minyak ni naik ke turun tuan-tuan. Kan? Kerana harga saham-saham minyak di Malaysia ni bagi saya dah crash pun dah jatuh teruk. Senang je nak tahu crash tu. Kejatuhan daripada puncak tertinggi yang berlaku dan jatuh lebih 30%, consider crash. Dan sekarang ni harga-harga saham minyak di Bursa Malaysia bukan jatuh 30%, malah lebih daripada 50 hingga 70%. Jadi sekiranya tuan-tuan pelabur jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, jangan tuan-tuan percaya tentang sektor ini satu sektor yang evergreen. Orang akan terus menggunakan minyak. Dan kita ada sektor-sektor upstream, downstream, midstream. Ada sebahagian syarikat-syarikat minyak ini wajib ataupun harus meneruskan penyelenggaraan telaga-telaga minyak yang ada dalam negara maupun luar negara. Adakah syarikat ini akan terjejas? Tidak tuan-tuan. Dia tak akan terjejas sebab maintenance tuan-tuan. Penyelenggaraan macam kereta kita lah tuan-tuan. Kereta kita, bayang kita pakai 10 tahun tak maintain. Tak boleh tuan-tuan, dia akan rosak. Ini kan pula telaga minyak. Pelantar-pelantar minyak. Ianya perlu diselenggara demi keselamatan dan juga demi, sebab minyak ni kan keluar 10 tahun, dia bukan keluar minyak sehari habis, tak. Penyelenggaraan telaga minyak tu kos yang sangat besar. Jadi sebahagian besar syarikat-syarikat ni sebenarnya kalau kita pandai pilih dalam keadaan saham yang jatuh hari ini, di sini wujud peluang untuk anda menjadi pelabur jangka masa sederhana. Sederhana tuan-tuan, saya tak suruh labur 10 tahun tuan-tuan.
Saya suruh labur mungkin 2-3 tahun akan datang. InsyaAllah. Percayalah, jika saham-saham minyak, syarikat minyak ni kembali pulih, harga minyak kembali pulih in mid term ni, 2 tahun, 3 tahun akan datang, saya sangat yakin tuan-tuan akan meraih pulangan bukan 30%, bukan 50% malah. Mungkin tuan-tuan raih 150% hingga 200%. Dan terbukti pun sebelum ini, saham-saham minyak seperti Dayang, seperti Carimin, seperti Petra Energy, kan, saham-saham ni telah memberi pulangan lebih daripada 200% dalam tempoh kurang setahun. Jadi hari ini saham-saham ini telah mengalami kejatuhan besar, kesan daripada COVID-19 dan juga perang minyak ini, maka sebenarnya di sini wujud peluang. Wujud peluang untuk anda memiliki saham-saham minyak yang mana saya boleh katakan kebanyakan, I can say 80% saham-saham minyak ini berada di bawah harga RM1 sesaham yang mampu anda miliki, dan anda hanya perlu kaji the performance of the company for the past 5 years. Saya percaya di situ wujud peluang yang tuan-tuan boleh menggandakan wang anda dalam tempoh masa sederhana, iaitu antara 2 hingga 3 tahun. Okey, baik. Jelas tuan. Jadi gini tuan. Dia bila sebut tentang minyak, saya tunjuk satu kaunter. Ini bukan nak kata saya pandai tak. Of course saya pun alhamdulillah berkat daripada guru-guru ajar. Contohnya saya beli satu kaunter minyak yang dia agak dah crash, jatuh ke bawah daripada harga RM1 dan sebagainya, jatuh sampai entah ke laut mana pun saya tak tahu. Ni saya tunjuk yang, tapi saya dah jual tadi, ni saya cerita, saya dah jual tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Saya untung 130% dalam tempoh 5 hari. Tempoh 5 hari saham ni. Dan ni saham pertama lah yang Allah izinkan. Ni grup tim geng saham adat ni lah Darul Murtada punya. Semua staff saya wajibkan semua belajar. Soal yang orang nak tanya saya, nombor 2 pada saya, tugas saya sebagai majikan, saya pastikan semua belajar untuk dapatkan duit lebih saja. Dan ni saham Hibiscus. Hibiscus salah satu saham yang dia dah jatuh teruk, sampai jatuh itu tinggal berapa sen sahaja. So saya beli pada harga 66 sen, bukan 66 sen, tapi dia averagekan kepada 80 sen sebab dulu saya pernah masuk 40,000 unit tapi jatuh teruk. Saya beli dekat harga tak silap saya lebih kurang dalam 10 sen. Ni betul ni bukan saya cerita sembang gajah terbang. So pada 2 hari bulan April saya masuk 2 kali, 240,000 unit, 240,000 unit. Dengan harga 6 sen 6 sen tu sikit lah. 6 sen ni kalau ada duit 5 sen pun tak laku dah. Kalau duit 5 sen tu nak beli apa? Tak boleh. So boleh beli saham. So saya beli 240,000, 480,000 ini pada 2 hari bulan, dan kenaikan tadi sampai tadi tu dah high, dia naik sampai 13.5 sen. 13 sen lah. Dia naik sampai 13 sen. So kenaikan ni bukan 70%. Sebab dia letakkan average. Sepatutnya 130%. Kalau tuan-tuan cuba cek sendiri lah. So saya letak dalam lebih kurang RM40,000. So dapat 130% dalam boleh lah RM55,000. Ni bukan nak, tuan-tuan, duit ni bukan saya guna untuk saya pun. Saya guna alhamdulillah sebab tu saya wujudkan pusat bantuan di Darul Murtada, dan inilah untuk staff-staff di Darul Murtada, sebab tu saya boleh bagi provide pendidikan percuma kepada pelajar-pelajar kami. Saya boleh setiap bulan saya boleh bagi bantuan-bantuan, bukan duit saya pun, saya bantu dengan cara trade macam ni lah. Keuntungan macam ni. Kalau kita tengok orang kata ustaz modal besar, baik tuan-tuan tengok ni modal yang kecil. Ni bukan saya nak tipu, ni daripada grup tim saya sendiri. Okey, ni contoh di antaranya. Ni salah seorang daripada staff. Dia beli ar sawit adalah plantation. Dia dapat RM496, modal dalam RM2,000. Okeylah, RM2,000 dapat dalam 20%, 25% tak silap saya, ar sawit. And then dia beli alam. Ni counter saya, dia dapat alam dalam 20% juga. Ni yang modal kecil. Yang ni betul-betul kecil macam. Ni Nadia. Nadia ni adalah admin saya. Modal dia cuba tengok tuan, cuma 93 campur dengan ni baru dalam 600 lebih, RM650 sahaja. Tapi still she's making a profit. Siapa nak bagi haji kan? Macam ni. So sebenarnya bukan alasan pada modal dan sebagainya. So alasan dia tuan-tuan belajar ke tidak, itu je. Lepas tu cerita dia bukanlah saya nak buat live semua ni nak tunjuk kata saya pandai tak. Of course saya tahu mungkin antara anak murid yang paling tak pandai lah di antaranya. Lepas tu saya mengulang ni banyak gila kelas Haji Asri ni, saya ulang, saya ingat saya ulang 4-5 kali. Hampir setiap minggu saya turun KL hanya masuk kelas. Sebab saya yakin dengan kita faham-faham, kita tahu kemampuan masing-masing. So
tak boleh sekali, bukan berarti kita ni tak pandai tak. Go, belajar lagi, godek kepada ilmu ni. Lepas tu Haji ada satu soalan Haji yang mungkin saya rasa baik untuk kita jawab. Dia tanya soalan, dia kata Haji, daripada Aisyah Cik Mahzan. Dia tanya Haji, dia dah belajar forex sebelum ni. Tapi bila dia dah faham, bila dia duduk dengar cerita sebagai forex ni tak patuh syariah, forex ni pembelian mata wang dan sebagainya, dia kata boleh tak menggunakan ilmu tu untuk buat trade saham? Sebab dia kata sama je. Okay. Kalau Jadi, sama aja semua senang lah. Sebab tu kita tak boleh terlibat satu instrumen, kita assume semua kita tahu. Kerana saham ni dia kita bukan, sebab tu saya kata dalam saham juga, sebab itu saya gabungkan. Saya tidak fokus kepada semata-mata analisa teknikal semata-mata, sebab kalau saya terus okey jom beli saham A, beli saham hibiscus sebagai contoh, teknikal kata beli kan, main beli je based on technical. Jadi ini yang akan jatuh orang kata saham ni sama aje. Sebab tu cara saya berkongsi ilmu sedikit berbeza. Yang mana saya menekankan bila nak terlibat dalam saham ni, dia melibatkan kita kena faham katalis pasaran. Kena ambil tahu apa yang berlaku dalam pasaran. Sebagai contoh, kita tahu hari ni, malam ni mesyuarat, mereka akan membincangkan minit mesyuarat Federal Reserve, Bank Pusat Amerika Syarikat. Apakah perancangan seterusnya? Itu katalis pemangkin yang ada. Malam ni, Rabu, kita tengok apa inventory minyak yang akan diumumkan. Okey? Dan kita lihat juga besok persidangan OPEC. Ini perkara-perkara yang kita kena lihat apa yang berlaku. Data-data ekonomi. Sebab kita nak melabur ni, kita nak melabur, saham ni adalah pemilikan dalam syarikat. Jadi kita kena faham apa cerita yang ada, fahami perniagaan yang kita nak laburkan. Sebab tu kenapa saya tekankan juga kena fahami perniagaan. Haji, hibiscus syarikat rugi. Hibiscus ni Alam tu Ustaz sebut. Alam ni pun syarikat rugi. Kenapa diorang berdagang? Tuan-tuan, bila kita nak berdagang menggunakan analisa teknikal, kita dah tahu dah syarikat yang aku beli ni ada masalah kewangan ni, tapi teknikal kata beli. Jadi dengan cara lain kita tahu yang kita laburkan ni kita boleh mengalami kerugian. Tetapi risiko itu yang kita nampak, kita tahu sebab kita tahu syarikat yang kita laburkan ni rugi. Kita tahu tindakan yang kita nak gunakanlah untuk berdagang, bukan untuk melabur jangka masa panjang. Jadi dia perlu digabungkan. Sebab itu saham ni kita kena fahami perniagaan dia. Sebab tu dia ada right mode, kena faham industri saham yang kita nak pilih ni. Perniagaan ni sesuai tak dengan keadaan hari ini. Kita ada healthcare product, kita ada consumer product, kita ada teknologi, kita ada minyak dan gas, kita ada construction. So kita kena faham. Kita tak nak orang terlibat saham ni melihat nombor, tekan nombor yang dia beli. Kalau sekadar melihat carta dan tekan nombor, bagi saya serupa dengan instrumen lain. Sebab itu kena faham perniagaan yang kita laburkan. Kena ambil tahu pengurusan syarikat tersebut. Syarikat tu pula untung atau tidak. Inilah orang kata kita kena operate. Kena bedah. Bedah siasat. Syarikat yang nak laburkan ni okey atau tidak? Boleh bertahan dalam keadaan COVID ini atau tidak? Syarikat ni boleh mengalami kerugian besar atau tidak? Sebab ada orang tanya juga, Haji, boleh tak saya beli syarikat airlines hari ini? Boleh tak saya beli syarikat ni, tuan-tuan? Logik je. Kalau memang boleh, saya tak nak masalah, belilah. Tapi saya tak beli sekarang. Kenapa saya tak beli sekarang? Saya percaya syarikat-syarikat ini dah jatuh, betul. Tetapi dia belum umumkan prestasi kewangan dia lagi. Bermaksud, saya percaya prestasi kewangan yang akan diumumkan syarikat-syarikat ini dalam masa terdekat, iaitu lagi 2 bulan, akan mengalami kerugian. Dan logiknya, tuan-tuan, kalau kerugian itu besar, kemungkinan syarikat itu untuk pulih kembali akan sukar. Dan kita bukan beli sebab assume lepas COVID nanti keadaan akan pulih. Kita kena lihat data-data yang ada dalam syarikat. Terutama data-data dikenali sebagai penyata kewangan. Penyata kewangan ni perlu dibedah siasat. Dari segi untung ruginya, dari segi aliran tunainya, dari segi hutang piutang yang ada. Jadi kalau kita tersalah pilih dan lebih-lebih dalam keadaan ekonomi tengah merudum jatuh ni, andai kata syarikat yang kita laburkan itu disebabkan kita hanya yakin dia akan menaik balik disebabkan selesai COVID, sedangkan syarikat itu mengalami kerugian yang besar, berkemungkinan besar kita juga boleh mengalami kerugian yang sama. Sebab itu, kita bukan beli sembrono, tuan-tuan. Kita kena faham perniagaan yang kita laburkan. Sebab itu saham ni adalah perniagaan. Saham ni bukan perjudian, saham ni bukan beli nombor. Saham adalah perniagaan. Jadi kita kena faham perniagaan yang kita laburkan dari segi bisnesnya, dari segi pengurusannya, dari segi penyata kewangannya, dari segi potensinya,
Ada banyak perkara yang perlu diambil kira sebelum kita membuat sebarang keputusan. Dalam pelaburan bukan semata-mata menggunakan analisa teknikal, kerana saya lihat ramai yang menggunakan analisa teknikal semata-mata, akhirnya kecundang juga. Kenapa kecundang? Sebab cat kata jual, dia tak jual. Cat kata beli, dia beli. Tapi bila cat kata jual, dia tak jual. Akhirnya dia mengalami kerugian besar. Sama je. Jadi sebenarnya, kenapa tidak kita bermula step by step? Ambil peluang saham yang mengalami kejatuhan, buat pelaburan untuk jangka masa sederhana. Sederhana tu, tuan-tuan saya tak suruh simpan 10 tahun tuan-tuan. Mungkin kita boleh simpan dia setahun. Mungkin kita boleh simpan dia 6 bulan. InsyaAllah tuan-tuan akan meraih pulangan sangat-sangat lumayan. Jadi buatlah persiapan awal sekarang untuk rebut peluang yang ada. Saya percaya kalau melihat hari ini adakah pasar saham telah kembali pulih. Secara peribadi saya tak nampak lagi pulih sepenuhnya, masih jauh lagi perjalanan, masih jauh lagi peluang yang ada. Tetapi sepanjang 3 minggu ini saya boleh katakan pasaran saham berada di keadaan sangat-sangat luar biasa. Campak dadu pun menjadi duit. Jadi ini lagi saya takut. Saya sangat takut bila semua orang buat duit sebab saya tahu tak semua orang ada ilmu duit tetapi dia bernasib baik buat duit. Apabila pasaran membuat correction atau membuat penurunan atau profit taking seperti hari ini, saya percaya ramai yang tak ada ilmu dah mengelabah dah. Dah kelang kabur dah, tak tahu nak buat apa dah. Jadi mungkin dia jual elok, dia jual besok naik balik. Jadi perkara-perkara ini perlu kita titik beratkan, bertindak dengan ilmu sebelum kita membuat sebarang pelaburan. Okey, baik. Alhamdulillah. Tuan, sikit saya tunjuk kepada tuan antara tempat lah yang tadi Haji sebut tentang report, nak check compliance syariah ke tidak. Tuan-tuan dia dah, kita dah jadi daripada pihak ni alhamdulillah dia sediakan platform-platform yang menjadi pemudah cara lah untuk kita nak semak dan sebagainya. Contohnya tuan boleh buka di antaranya Malaysia Stockbiz. Nah, dalam dekat sini wujudnya tempat yang platform yang tuan boleh check. Contohnya tuan boleh check kaunter sekarang kaunter apa? Okey, kaunter yang menguruskan platform Lazada. Tuan-tuan untuk pandai shopping di Lazada ni, revenue ni lah kaunter yang bertanggungjawab uruskan di Lazada. Ini berlakunya profit taking. Kalau kita tengok berlakunya sedikit penurunan selepas dah berapa hari technical chart ni naik berturut-turut. Tuan-tuan tengok ni revenue ni bukan cerita ni bukan saya buat, tuan-tuan boleh share sendiri. Dalam tempoh setahun, kalau tuan-tuan melabur dalam capital revenue, tuan-tuan akan dapat pulangan 46.4%. Ni 46 ni memang berapa tinggi. Kalau tuan-tuan 1,000 dah dapat 400 okey lah. Betul. 1,000 dah dapat 400. Betul Zat, betul. Banyak tu. Nilai pasaran cuma RM1. Tuan-tuan pandai shopping di Lazada, mana ada tuan-tuan beli RM1? Tuan-tuan shopping beratus-ratus ringgit. Apa salahnya ratus-ratus ringgit tu, tuan-tuan pergi invest pada company. Saya yakin sekarang ni siapa yang go kepada e-commerce dulu dia akan menang. Pendidikan e-commerce, servis e-commerce, pendidikan apapun yang go kepada e-commerce menggunakan teknologi, dia akan menang. So revenue dah menang lama disebabkan dia dah supply di sistem kepada Lazada dah bertahun dah. Okay, another thing. Kita tengok siapa shareholder, Mr. Eng Shish Fang. Berturut-turut acquire 100,000 dan tiba-tiba 16 hari bulan hari tu dia 2 juta dia masukkan. Okey, itu. Kemudian tadi Haji cerita tentang report. Kena tahu tentang kewangan. So tuan-tuan boleh download tentang kewangan dia dan tuan-tuan boleh baca. Ni tengok report kewangan dia. So boleh download dekat sini. Download dan bacalah. Macam tuan-tuan baca report biasa. Report kewangan, ni profit, loss, debt, liability apa semua tu, untung, rugi apa semua, baru decide. So this is not a gambling. This is how you buy the company. You invest to the company. Of course, you akan check sedetail-detailnya. You takkan buat keputusan yang tak cerdik. You akan go kepada sedetail-detailnya. You akan pastikan siapa shareholder dia. Of course, shareholder tu penting. Kalau yang urus tu budak tadika, meninggal kita bisnes. So carilah bisnes apa. Okay, Asia mengalami kejatuhan yang agak luar biasa disebabkan orang tak travel. Dalam within 1 year ni, kalau tuan melabur, tuan akan lose 55%. So, tuan tak pelik lah. Kalau EPF mengeluarkan, dia dispose dia punya stok berapa puluh juta daripada saham Asia. Tapi ingat, kita yakin dengan bisnes Asia, kalau selesainya isu ni, orang akan travel. Dan Asia sekarang dah ubah beberapa modus operandi, kios perniagaan dan sebagainya. So that's maybe they are going to rebound insya-Allah. Cuma betul pada Asia ni saya setuju dengan pandangan ustaz, tapi kalau anda lihat ustaz tu bawah sikit naik
Kalau tuan-tuan tengok, currently Asia, kalau based on fundamental, okay, you tengok based on kajian tuan-tuan saya kalau secara peribadi lah, kalau tanya saya, Haji boleh tak saya melabur Asia? Ya, saya suka syarikat ni terus terang. Dari segi modul operasinya, keunikan bisnesnya, business mode-nya, pengurusannya sangat baik, sangat bagus. Itu saya tak nafikan. Tetapi kebimbangan saya adalah apabila kita melihat dari segi keuntungan syarikat. Untuk tahun 2019 sahaja, Ustaz mungkin boleh scroll ke atas. Okay. Kita lihat penurunan dari segi keuntungan. Selama ni kita lihat syarikat Asia untung yang sangat besar. Jumlah keuntungan berbilion ringgit. Carta ke atas Ustaz. Ada carta ke atas tu tuan-tuan. Kalau anda lihat di situ, keuntungan demi keuntungan 2 bilion, 1 bilion, 2 bilion, tetapi berlakunya 2019 syarikat mengalami kerugian 300 juta. Ini tak masuk 2020 sebelum berlakunya COVID-19. Jadi kebimbangan saya adalah sekiranya syarikat tidak boleh sustain the profit dengan kos yang besar. Okey, kos yang besar untuk menampung perbelanjaan kapal terbang, pekerja sebagainya, orang tak terbang tuan-tuan. Kebimbangan saya apa jadi sekiranya syarikat mengumumkan kerugian yang besar. Apabila kerugian yang besar, kita tidak boleh merisikokan pelaburan kita terhadap syarikat yang mengalami kerugian yang besar. Kerana kita tahu apakah yang akan berlaku. Dan terus terang secara peribadi yang keadaan yang begitu mencabar hari ini, COVID-19, airlines memang affected tuan-tuan. Singapore Airlines yang paling hebat dekat dunia ni, antara yang hebat dekat dunia juga memerlukan bantuan kerajaan negara Singapura bernilai berbilion US dollar to rescue Singapore Airlines. Dan kita sedia maklum, Malaysia Airlines daripada tersenarai di bursa, senarai daripada bursa, dan disebabkan hari ini pun masih mengalami masalah. Jadi saya tak nak kita membuat assumption, membuat andaian. Sebab itu data-data ni penting sebelum kita membuat sebarang keputusan pelaburan. Okey, adakah contoh Ustaz mungkin boleh ambil saham Asia X Ustaz. Ramai kata Ustaz macam tu saya nak beli Asia 70 sen dah murah, memang dah murah, saya tak nafikan. Tapi ada lebih murah daripada Asia X. Okey. Asia X tuan-tuan, Asia X. Pernah dengar Asia X? Pernah dengar kan? Saham Asia X, tuan-tuan lihat harganya berapa tuan-tuan? Kalau kata 78 sen tu mahal kan. Sedangkan unit saham you boleh beli Asia ni 78 ringgit minima. Lebih murah daripada tiket kapal terbang. Tapi Asia X tuan-tuan 6 sen tuan-tuan, 6 sen. 6 sen sesaham. Kali 100 unit 6 ringgit. Kopi Starbucks mahal lagi daripada saham Asia. Tetapi soalan saya, adakah kita nak beli syarikat yang mengalami kerugian? Dan kalau kita lihat daripada data-data ratio yang ada, satu rugi demi rugi. Dan ratio yang ada tuan-tuan, return on equity. Yang anda nampak dekat atas tu, return on equity, syarikat ini mengalami kerugian negatif 236%. Logiknya, adakah tuan-tuan nak beli saham ni dengan anda yang mana logik return ni tuan-tuan labur RM1, tuan-tuan rugi 236%. Itu maksudnya return equity ni maksudnya pelaburan tuan-tuan buat tak ada hasil. Syarikat tidak boleh memberikan pulangan, malah syarikat mengalami kerugian perniagaan sebanyak 236%. Memang 6 sen. Tapi kalau andai kata tersalah langkah, syarikat tidak boleh bangkit daripada kegawatan yang berlaku, syarikat boleh ternyah senarai daripada bursa dan wang pelaburan kita boleh mengalami kerugian. Jadi ini saya kata ini bukan beli saham sebab murah, sebab potensi akan datang. Kita kena faham, kena bedah siasat maklumat yang ada sebelum kita membuat sebarang keputusan. Saya harap malam ni pun banyak cerita ni dah ni. Inilah dia saham ni perniagaan. Dia bukan tekan-tekan je. Inilah benda-benda yang kita kena faham. Sebab itu datangnya ratio, datangnya 7 RM formula, datangnya 5 magic number yang saya kaji, datangnya membedah siasat the financial statement ni kan, kaji the whole business, peers dia macam mana, pesaing dia macam mana, ada banyak benda. Nampak complicated tuan-tuan, tapi sebenarnya dia tak complicated. Dan yang paling penting tuan-tuan, tuan-tuan selalu tanya macam mana nak tahu patuh syariah ke tak? Takkan nak suruh dia dengar dia mengucap, memang tak lah kan. Okey, kalau di sini tuan-tuan boleh tengok nampak ni. So maksudnya ASIA Act adalah compliance syariah. Maksudnya
patuh syariah lah. Contohnya kalau yang tak patuh syariah, contohnya KNM pernah disenaraikan 2019 patuh syariah, tapi 2020 mereka dah tak patuh syariah. Ni non compliant. Okey, apa sebab yang tak patuh syariah? So dia akan senaraikan lah. Suruhanjaya Security SC akan maklumkan kenapa tak patuh syariah. Mungkin dari segi investment dia, dari segi pinjaman dia tak menggunakan Islamic banking dan sebagainya. So adalah consideration kenapa ya dan kenapa tidak. ASEA dulu pernah tidak patuh syariah, tapi sekarang patuh syariah disebabkan mungkin ada certain part lah. So sebab tu jangan gambling, study dulu, sebab tu it's not easy macam yang kamu tengok, boleh untung, senang haji, untung, ni untung. Tak, tuan-tuan tak nampak sebelum nak dapat keuntungan apa kesusahan yang perlu ditanggung. So tuan-tuan, alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujungnya. Sebelum saya mungkin last but not least, kepada kita nak minta Haji Asri bagi mungkin ni kepada 1,300, 1,400 orang yang masih stay, masya-Allah, tabarakallah. Yang pertamanya insya-Allah pada Haji Asri masih konsisten duk share buat kelas, termasuk saat lagi pukul 10 lebih akan ada daripada tim Haji dan juga coach Haji daripada Jas sendiri. Hampir setiap malam Haji, saya kagumlah Abang Jas. Setiap malam dia berkongsi ilmu, dia bagi manfaat kepada orang ramai. Hampir 3 jam semalam saya kelas dengan dia sampai pukul 1:30 Haji. Free. Tu yang macam saya tak boleh brain, masya-Allah, masya-Allah, macam mana dia boleh bagi kelas sampai setiap malam macam tu. So tahniahlah saya ucapkan Haji mendapat pahala disebabkan Abang Jas berkongsi macam tu. Saya doakan satu je, moga Allah bagi kekuatan untuk terus berkongsi bagi manfaat kepada orang ramai. Dan tuan-tuan boleh follow rapat page Haji Asri, mungkin boleh keluarkan page Haji Asri untuk kita follow rapat. Saya tengok hampir setiap hari lah adanya opening bell lah, closing bell lah, bell semualah, jingle bell, semua bell duk ada. Haji bagi for free je. Kalau tanya saya, terus terang, kebanyakan staff saya mostly dia orang tak masuk kelas advance. Apa nasihat saya satu je, you follow rapat Facebook Haji, apa yang Haji buat you ikut, you akan dapat knowledge yang sama macam saya dapat. Itu ya. Saya malas nak buat mungkin benda-benda macam tu, so saya pergi kelas direct. Saya invest duit, saya bayar. Saya tak masuk kelas percuma, tuan-tuan boleh tanya Haji, saya bayar macam orang lain bayar. Walaupun saya kenal Haji sebagainya, tapi saya bayar. So kalau kita tengok proses dia adalah, saya kata macam tu ya, kat staff saya ikut kelas Haji, you follow rapat setiap hari tu ada. So daripada itu adalah tip-tip dia yang Haji akan share secara langsung ataupun secara tak langsung. Sama macam ni lah, alhamdulillah, tahniah dah cukup 500 share, insya-Allah nanti Haji akan share, insya-Allah. Ada kat saya tak cukup Ustaz. Ya betul lah, alamak. Cuma tuan-tuan, sebelum saya nak ni, ada tanya tadi pasal saham ni, pemilihan syarikat ni penting tuan-tuan. Kedua, ada kata dah pergi kelas tak faham tuan-tuan, sebab tu saya sangat yakin saham ni bukan sehari dua boleh pandai. 2 hari datang seminar pun percayalah tuan-tuan takkan pandai. Sebab itu apa yang kami buat di AA, inilah perjuangan kami berkongsi ilmu hari demi hari. Okay, tadi sekarang sedang berlangsung sesi perkongsian ilmu kita di grup Telegram kita Ustaz. Oh, masya-Allah. Saya difahamkan hampir 1,000 juga sedang menonton. Sebab tu kat kita ni kat saya 1,000 lebih. Rupanya 1,000 anak murid sekarang sedang menonton, tengah fokus dengan Khuzaimi. Malam ni sesi Khuzaimi. Dia akan bagi perkongsian. Jadi kita kita buat setiap hari Rabu untuk anak-anak didik setiap minggu. Kita buat setiap minggu. Dan juga kita boleh buat dalam tempoh PKP ni, kita buat kelas ulang kaji 2 minggu. Setiap 2 minggu, 4 jam kita bagi percuma. Sebab saya ulang, Ustaz sendiri masuk kelas intensif mengambil masa 2 tahun, masuk kelas intensif saya hampir saya rasa kat 7-8 kali rasanya untuk faham. Sebab tu saya kata ilmu ni, saya kagum kalau orang tak ada ilmu boleh buat duit. Tu saya kagum. Kan? Sebab Ustaz sendiri nak dapat tadi dia untung 100%, dia untung puluh ribu ni pun dia perlukan hampir 2 tahun untuk berjaya. Cuma rezeki Ustaz dia bayar sikit, dia masuk kelas lepas tu dia dah terbayar. Walau yuran dia kan, Allah bagi dia kelebihan. Tetapi bukan nak kata Ustaz lepas kelas 2 hari dia tak belajar apa-apa, dia terus pandai. Tak tuan-tuan. Sebab tu saya sangat percaya tentang ilmu ni kena belajar dan terus belajar, baru kita boleh meraih pulangan dia. Alright, dan ada orang tanya boleh tak beli saham ni intraday. Okay, ini pun insyaAllah saya akan share the video, but merujuk kepada muzakarah yang telah diputuskan dan juga yang bagi Datuk Muhammad Abu Bakar, intraday untuk saham adalah diharuskan, dibenarkan, kerana sekali lagi saya katakan instrumen saham tu sendiri dia patuh syariah. Syarat kita beli produk yang syariah. Jadi bila kita bertindak dengan ilmu, kita jadikan dia day trader, kita beli petang, jual sejam, beli pagi, jual petang, adalah dibenarkan, tidak menyalahi syarak. Ini yang telah dibincangkan
Dan insyaAllah saya akan kongsikan video yang bagi Datuk Daud Bakar. Ini antara soalan yang saya nampak yang Ustaz kata ramai nak jadi cepat kaya ni Ustaz. Dia kalau boleh labur hari ni besok kaya. Ni masalah kita ni. Sedangkan pelaburan ni adalah satu alat untuk kita menggandakan wang kita di masa depan. Jadi saya ulang, kalau untuk melabur, you jadilah melabur dulu. Modal kecil besar tu nombor 2. Okey. Tapi kalau nak berdagang, saya nasihatkan. Berdagang ni maksudnya you boleh beli jual ni, saya nasihatkan you perlukan skill. You perlukan teknik dan strategi yang betul. Tak percaya tanyalah mungkin alumni saya yang dah join TP 01 online, cuba tanyalah. Diorang balik 2 hari tu nampak macam faham. Lepas 2 hari, dia dah jam. Macam mana support resistant ni, ya Allah, macam mana nak kaji financial statement, 5 magic number ni macam mana pula. Jadi sebab itu apa yang kita buat, kita bagikan sesi-sesi perkongsian ilmu setiap hari sepanjang minggu ni supaya dia dapat polish dan kita tunjukkan video tu dia ulang tengok dan saya kata buat sampai jadi. Bermaksud dengan kata lain, dia tak ada shortcut. Shortcut tu ilmu tu lah, tapi dia bukan belajar saya ulang 2 hari terus pandai. Sebab tu saya ulang apa yang kami buat, saya berpegang kepada prinsip 40 jam. Manusia ni pun otak sel-sel ni dia akan bercantum 40 jam. Kan, sebab tu orang kata kena jadikan dia habit. Bila kita buat, dia akan jadi budaya, dia akan jadi tabiat dalam diri kita. So kita akan rajin buat homework, kita rajin mengkaji dan akhirnya kita akan buat. Dia dah sebati dalam diri. Jadi kita tak akan terburu-buru membuat keputusan dalam pelaburan dan kita akan menjadi seorang pelabur bijak, pelabur yang berinformatif, pelabur yang bertakwa. Ini misi kita. Sebab, saya ulang, kalau kita bertindak tanpa ilmu, dia akan jadi seperti perjudian. Jadi kena hati-hati kat sini. Okay, baik. Dan ramai yang untuk tanya jadi berkaitan hukum. Saya tengok berkaitan hukum. So insyaAllah nanti Haji, saya rasa mungkin kita boleh cari satu slot di antara mungkin dengan Datuk Daud Bakar, pengurusi SC sendiri ataupun bersama dengan Dr. Zaharuddin untuk kita bawakan bersama dengan tim AAA. Saya rasa sangat membantu dalam fasa-fasa ni untuk kita mencerahkan mungkin jadi bab-bab mungkin yang masih serabut dalam kepala otak tu kita buang and then mungkin lebih firm dan konkret lah daripada segi kefahaman. InsyaAllah saya akan cuba berhubung dengan Haji Asri untuk selepas ni untuk kita usahakan kita bawa dengan tokoh-tokoh yang memang mereka ini pakar dalam bidang muamalat. Saya sendiri pun saya tak pandai sangat dalam muamalat. Saya perujuk dan diorang. Banyak kalau tengok saya sendiri gambar-gambar saya jumpa dengan diorang secara personal untuk saya tanya soalan-soalan macam itulah. Saya doakan. Dan untuk makluman juga dalam minggu ni ada beberapa kelas Haji Asri yang tuan-tuan boleh follow rapat. Tuan-tuan di bawah tu saya sediakan ada borang. Kalau tuan-tuan isi borang tu saya akan hantar semua informasi berkaitan Haji Asri, program-program yang Haji Asri akan buat secara online. Sekarang ni jangan tunggu habis PKP bagi kita kata PKP habis bila. So go for learning first. Support tim Haji support. Malam ni pun ada kelas dengan Kuzaimi. Sekejap lagi ada kelas dengan Coach Jazz. So yang menjadi alasan adalah malas ataupun rajin itu sahaja. So kalau we keep giving a reason, it doesn't help. Tak akan membantu apa-apa pun dalam kehidupan kita. So start keluar daripada zone selesa, start learning, belajar bagi elok tuan-tuan. Dan untuk makluman tuan-tuan, tuan-tuan boleh follow, tengok tu di antara program-program yang Haji buat, webinar Labur Saham pada 12 hari bulan. Macam mana tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan boleh follow di asriahmadacademy.com ataupun di page Haji Asri sendiri. Ini di antara program-program lah. Dan Sabtu dan Ahad baru ni habis program 2 hari berturut-turut Haji buat dengan lebih hampir 1,000 orang kepada student-student secara online juga. Memang balik tu berasap lah kepala kan sebab main dengan teknikal tu agak teknikal sikit. But of course kita akan kena belajar teknikal walaupun tak pandai. Tapi tak susah lah. Saya sendiri pun bukan background teknikal tapi still boleh recap dan boleh belajar. Dengan syarat you ulang dan ulang. Ingat repetition make you perfect. Ya, dia tak boleh sehari terus belajar pandai insyaAllah. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, dan sebelum kita nak menghabiskan sesi kita pada malam ni, mungkin sikitlah aja untuk kita kongsikan dalam bab ni. Mungkin ramai yang tanya counter yang ni. Kalau tanya saya satu ya, we are starting dengan, saya kita akan serah pada Haji, counter yang paling best ni. Tapi pada saya kalau orang tanya counter apa Ustaz nak beli yang confirm berkaya, satu counter ni nama counter zakat. Haji Asri ajar saya. Dah Ustaz dah ambil lah, tak kisah macam mana nak cerita. Counter sama, counter zakat. Tu sanad sama. Tuan-tuan, Haji Asri ajak saya satu ya. Tuan-tuan, walaupun saya sebelum ni bukan tak buat keluar. Wallahi saya buat keluar zakat. Tapi bila Haji Asri ajak saya, dia kata satu Ustaz, selesaikan counter ni, counter dia akan bergerak.
you halang kaunter ni 30 kali lebih. Allah sebut dalam Quran berkaitan zakat. Tuan-tuan percaya Allah akan apatah lagi fasa macam ni lagi-lagi lah. So pada siapa yang belum mengeluarkan zakat, carilah zakat-zakat yang terdekat. Saya tengok banyak macam Kedah sendiri pun, alhamdulillah lembaga zakat mereka Kedah, mereka mengeluarkan sampai lebih daripada kutipan yang mereka dapat 30 juta lebih, dah keluarkan lebih dah. Sebab apa? Nak bantu orang ramai. So apatah lagi kita semua pun go, pastikan selesaikan yang hak yang Allah arahkan kepada kita. Yang kedua, carilah untuk kita bantu orang susah. Kalau tuan-tuan tak ada platform, kita kongsikan untuk kongsikan di Darul Murtada kita wujudkan pusat bantuan dengan kerjasama daripada PKWR, Pusat Khidmat Wakil Rakyat sebagai autoriti lah, sebab kita perlukan surat untuk bergerak. Dan untuk maklumat, alhamdulillah Haji Asri di antara orang yang terlibat untuk kita kembangkan. Saya yakin kalau 1,300 orang bersama kita ni, kita ambil seorang satu je, sebab saya yakin yang tengok ni adalah orang yang masya-Allah, kita taklah kaya tapi kita ada sedikit kesenangan, kita ada sedikit kemampuan dah. Kita ada sedikit kemampuan untuk kita berkongsi. Tak mahal pun, satu pack RM40 sahaja. Satu pack RM40 je. Saya percaya insya-Allah tuan-tuan cuba buat, percayalah Allah akan bagi, bukan RM40, Allah akan bagi lebih daripada tu. Ni adalah kita bagi ni di antara barang-barang, dan hari ni kita dah settle setiap hari hampir 100 orang lah. Esok dan minggu ni saja hampir 500 orang. Kita terlibat dengan 2 wakil rakyat, Ustaz Hanif Fazali dan juga Ustaz Fazli Hashim di Tanjung Dawai dengan Pantai Merdeka. Satu kepala peruntukan dalam RM40. Kita bagi telur, beras, gula, kopi, garam, teh, minyak masak, sardin dan juga kicap. So benda-benda macam ni lah. At least kita tak nak bagi dia orang terputus sumber. Not a single sen kita akan guna duit ni, melainkan semua akan masuk kepada bantuan. InsyaAllah kita sama-sama manfaatkan. Dan ramai sahabat-sahabat saya yang frontliner, di antaranya yang bersama kita malam ni Haji Asri. Adanya Ustaz Fikri Abid. Ustaz Fikri Abid ni adalah sahabat saya di Hospital Kulim. Alhamdulillah dia baru mula je, dia baru mula beberapa minggu, dan alhamdulillah dia punya portfolio hampir ke semua hijau lah. 40 to 50%. Ustaz Fikri Abid, alhamdulillah. Tahniah kepada Ustaz Fikri Abid. Ustaz Nazmi, Haji mungkin ingat Ustaz Nazmi Kedah, dia pun untung, dia kata Ustaz baru terlibat 9 bulan, dia ada bersama kita malam ni. 9 bulan daripada 5,000 sekarang dah jadi 14,000 lebih. Duit yang sama di rolling, dan dia kata untung yang paling banyak di antara LKL, company yang supply katil. So tuan-tuan, tidak ada magic dalam saham. Yang ada adalah tuan-tuan usaha kita untuk kita sama-sama belajar. Tuan-tuan percayalah, the knowledge is your, tapi tolonglah sama-sama manfaatkan. Saya tak boleh bantu duit tuan-tuan, saya ada limitation. Saya duk buat bantuan-bantuan sebenarnya untuk bantuan COVID di Darul Murtada menggunakan personal saya. Tapi Haji Asri sendiri dia kata Ustaz buka lah untuk orang ramai, dan kawan-kawan kita kata buka ramai, boleh saya buka. Dan ni adalah hari pertama baru kita riliskan akaun ni untuk bantuan orang ramai. Kalau tuan-tuan nak be part of it, insya-Allah kalau 1,000 orang kita bantu, percayalah Allah akan buka lagi rezeki lagi luas, mudah-mudahan insya-Allah. Dan esok juga kalau tuan-tuan yang mungkin buat bisnes, siapa yang buat bisnes, dan 1,200 orang ni, esok akan ada satu sesi bersama dengan Ibu Hanim dan Ustaz Hakim Avenger. Ni di antara 2 tokoh korporat yang berjaya. Kemarin Haji Asri live bersama dengan Ustaz Hakim Avenger. Ustaz Hakim Avenger di antara pengurusi kepada Serata Muslim, dan dia memiliki berpuluh-puluh perniagaan yang lain, dan dia multi-millionaire. Walaupun dia ustaz tapi dia multi-millionaire, dan dia sangat humble lah, tolong orang ni. Kita sudah cerita lah, saya rasa lebih daripada 50 juta dia peruntukkan setahun untuk membantu orang ramai. So esok petang insyaAllah jam 3 petang di page, ada page saya pun akan cross post esok bersama dengan Ibu Hanim dan juga Ustaz Hakim Avenger. Tuan-tuan boleh tengok di situ dengan tajuk Cipta Sejarah atau Jadi Sejarah. Sekarang ni kalau kita tak berubah, tuan-tuan, kita akan diubah dengan situasi-situasi semasa lah. So pastikan zakat dan banyakkan memberi. Lagi susah kita memberi, lagi dalam keadaan diuji, lagi kita kuat memberi, percaya lagi kuat Allah akan bagi rezeki kepada kita. Jadi Haji, saya rasa 500 itu dah tercapai. Boleh kot Haji kita share apa yang boleh untuk ramai. Mereka duduk tunggu ni, 1,000 orang lebih. Mereka tak keluar, nak kencing, nak berak. Mereka tak tinggal telefon ni. Mak nak tunggu Haji. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya nak buat summary sikit sebelum saya beritahu lah. Sebenarnya dalam produk pelaburan ni ada banyak. Sebab tu saya kata kita ada yang kita nampak ni saham. Pasaran saham ni adalah satu, orang kata, yang benda yang mudah lah berbanding instrumen-instrumen lain yang kita ada seperti produk derivatif yang lain seperti pasaran hadapan, futures, swap, option, CFD dan banyak lagi. Ada banyak sangat, dan of course lagi tinggi
orang kata structure high risk high return ni, produk ni kita kena faham dekat mana. Dan kita kena hari ni tolong kena pasti produk yang kita nak laburkan sebelum kita terlibat. Bagi saya asal paling mudah bila sebut pasaran modal ni di Bursa Malaysia sendiri, benda yang asal yang kita boleh terlibat adalah saham. Kita boleh juga terlibat dengan warrant kalau kita faham peranan warrant ni dari segi gearing dia, dari segi expiry date dia, dari segi movement dia, kita tahu macam nak baca. Dan di antara produk yang kita boleh terlibat, induk syariah, warrant syariah. Kita boleh terlibat dengan REITs, Real Estate Investment Trust, kita boleh terlibat dengan ETBS, Exchange Traded Bond Sukuk, kita boleh terlibat dengan ETF, Exchange Traded Funds, dan derivatif. Derivatif yang ada di bursa, antaranya yang patuh syariah adalah minyak kelapa sawit. Okay, indeks FBNKLCI. Indeks ini sebenarnya didagangkan tuan-tuan, bukan sekadar FKLI, di Malaysia dipanggil FKLI, di luar negara juga ada indeks hadapan. Dan indeks adalah sebenarnya satu instrumen untuk hedging, untuk melindungi pelaburan yang kita buat dalam pasaran saham, dalam instrumen yang kita ada. Tapi saya boleh katakan pasaran hadapan ini di Malaysia sendiri, FKLI semua tidak patuh syariah, kerana instrumen balik kepada produk itu sendiri. Dalam indeks itu produk-produknya boleh dikategorikan tidak patuh syariah, menyebabkan indeks ini tidak boleh didagangkan. Okey, maknanya didagangkan tapi sebagai Islam tidak boleh terlibat. Cuma hari ini kita gunakan pasaran hadapan ini sebagai petunjuk ke manakah pasaran ingin bergerak, dan kadang hari ini yang begitu sensitif, para pelabur, para pedagang perlu alert, perlu peka dengan pergerakan pasaran hadapan supaya kita tidak membuat kesilapan. Tidak mungkin kepada pedagang terutamanya, kita mungkin tidak tak bawa balik, maknanya kita tak carry forward our position dan mungkin mengambil tindakan beli dan jual pada hari yang sama untuk mengurangkan kerugian. Jadi ini semua benda yang you kena belajar. Okey, proses ni saya ulang, kalau boleh mulakan insya-Allah dalam program Dr. J, memang kita train you menjadi seorang pelabur dulu. Lepas jadi pelabur, sebab baru you belajar menjadi seorang pedagang. Kan, baru you tahu bila nak tukar topi. Sebab saya nak beritahu ni, pedagang ni kebanyakannya gagal. Kenapa gagal? Sebab dia tak sabar, skill tak cukup mantap, akhirnya masuk pasaran mengalami kerugian yang besar. Jadi akhirnya dia tinggalkan pasaran. Sebab tu saya suka cerita, melaburlah dulu. Melabur dalam ilmu, melabur dalam saham. Bermaksud jangan tergubur gapah nak raih pulangan yang pantas. Okey? Sebab pelaburan jangka masa sederhana dan panjang ni lebih selamat. Sebab kalau you pilih syarikat yang betul, saham naik turun, tapi jangka masa yang baik, bila ekonomi semakin pulih, saham-sahamnya akan melonjak naik. Berbanding berdagang, hari ni naik, besok dia turun dia naik balik, silap gaya kita boleh sakit jantung. Okey? Jadi ini perkara yang kita kena tahu. Jadi bagi saya, kalau nak pilih syarikat apa nak pilih, saya akan bagikan 3 sektor utama atau 4 sektor utama lah yang anda boleh lihat. Okey? 4 sektor utama yang anda boleh kaji. Yang mana? Yang pertama, sekali sebelum anda nak membuat pemilihan saham syarikat, pertama tanya pada diri keputusan pelaburan yang nak buat tu, apakah keunikan bisnes yang anda nak laburkan. Itu dulu. Okey? Dan bisnes yang nak laburkan sebagai contoh, saya ambil sebagai contoh. Mungkin saya ambil nak bagi mudah faham tuan-tuan Starbucks. Kalau tuan-tuan yakin Starbucks, McDonald, hari ni bisnes masih berjalan seperti biasa, cuma orang tak boleh pergi makan ke kedai tersebut. Apa berlaku sikit? Sebab orang masih makan, orang masih menggunakan produk tu. Dan dia tak ada pesaing. Pesaing dia tak boleh kacau dia. Memang dia hero lah. Bermaksud keunikan bisnesnya, dari segi model bisnesnya, boleh bertahan dan memang orang menggunakan benda tu. Jadi saya percaya bila COVID-19 ni reda, COVID-19 ni selesai, bisnes ni will fly first. Bisnes ni akan bergerak dulu. So apa dia? Antaranya kalau saya ambil bahasa mudah, saya nampak seperti Google, okay, Facebook, Apple. Ini saham-saham you boleh laburkan juga. Saya nak bagi faham tuan-tuan sebelum saya patah balik ke Malaysia ni. Saya nak bagi faham. Okay, seperti Starbucks, McDonald. Ini semua saham-saham patuh syariah tuan-tuan. Okay, jadi perniagaan yang tidak akan terjejas. Kalau nak beli pun boleh, tak masalah. Saham-saham ni boleh beli patuh syariah, tak ada masalah. Sebab orang masih menggunakan teknologi ni, masih makan, kan? Dan bisnes ni adalah bisnes yang siapa pesaing? Starbucks. Coffee Bean tak boleh lawan Starbucks. Starbucks memang ada follower dia. Sama juga Tesla dia ada follower yang tegar terhadap Tesla ni. Kan? Jadi ini perniagaan-perniagaan yang kita percaya diguna pakai, dan apabila COVID selesai, syarikat ni akan berkembang dulu. Itu bagi syarikat luar negara. Di Malaysia,
sektor mana yang kita yakin yang akan kembali pulih dulu? Pastinya sektor teknologi. Kerana sektor teknologi adalah sektor yang saya kata evergreen. Hari ini kita bercerita tentang 5G. Kita bercerita tentang Internet of Things. Kita bercerita tentang chip teknologi, kan? Kita bercerita tentang komponen electrics and electronics dalam produk-produk teknologi. Jadi perkara ini memang sentiasa diguna pakai dan kaedah hari ini kita bersebut digital. Pastinya permintaan terhadap syarikat-syarikat yang mengeluarkan syarikat-syarikat teknologi saya nyatakan, insyaAllah saya akan buat senarai dia yang terlibat dengan Internet of Things, yang terlibat dengan software seperti Ustaz sebutkan tadi, yang syarikat seperti payment gateway, antaranya seperti Gesture System, Revenue. Syarikat-syarikat ni adalah syarikat yang memang orang kata dia tak ada kena dengan COVID pun. COVID sekarang ni orang shopping online. Bermaksud syarikat ni saya percaya sebab post pergerakan Korea bergerak. Bermaksud online business running. Saya percaya syarikat-syarikat ni akan membuat turnaround yang sangat power. Okey? Jadi cari seperti saya dah sebut lah. Sampai tu saya sebut lah tuan-tuan. Saya tak suka tuan-tuan beli. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Sampai tu saya dah sebut dah saham dah pun. Kan? Saham teknologi lain seperti apa kita lihat seperti mungkin kita lihat syarikat seperti MI, Createch, UWC, Frontcan. Kan? Ini syarikat-syarikat FPG. Syarikat-syarikat yang memang kita lihat prestasi keuangannya semakin baik. Dan kita kena lihat dari segi kesan COVID-19, tapi saya percaya syarikat-syarikat ni akan terus mengeluarkan produk-produk yang diperlukan kepada kilang-kilang gergasi di China maupun di Amerika Syarikat. Okay? So teknologi. Next sektor. Pastinya sektor minyak dan gas. Energy. Sebab saya ulang, saya percaya kalau kita faham sektor-sektor minyak ini ada sebahagiannya sebenarnya tidak terlibat langsung dengan COVID-19. Okay? Contoh penyelenggaraan yang dibuat oleh syarikat-syarikat telah dapat kontrak sekian lama dengan Petronas. Saya percaya mereka terus kekal untuk dapat projek tersebut untuk memastikan keselamatan dan penyelenggaraan dibuat dan banyak saham-saham yang ada antaranya seperti Serba Dynamic. Okey, seperti Dialog. Ini kita kena lihat. Okey, seperti Yinsen. Yinsen terjejas sedikit dengan penutupan di salah satu pelaburan dibuat di luar negara, tapi bagi saya ini antara syarikat-syarikat yang seharusnya para pelabur lihat dari segi asas fundamental dan juga potensi untuk recover after COVID-19. Tu dah 3 syarikat lagi aku sebut ni. Dah berapa banyak ni? Dah bukan 1, bukan 2, bukan 3, dah lebih 5 kot. Dan sektor yang pastinya kekal evergreen juga adalah sektor healthcare. Bagi saya sektor healthcare ni sebenarnya COVID atau tidak COVID, bisnes ni adalah bisnes evergreen. Okay. Contoh seperti sektor glove. Untuk makluman, Malaysia antara pengeluar sarung tangan getah yang terbesar juga di dunia. Kita ada seperti Top Glove, kita ada Harta Lega, kita ada Comfort, kita ada Kosan, kita ada Supermax. Ini antara saya lihat syarikat-syarikat yang berdaya saing, yang mana dari segi prestasi kewangan yang mengukur kilang-kilang sangat besar yang ada di dalam negara kita dan mengeluarkan sampai tak cukup. Hari ini mereka terpaksa rekrut lagi pekerja untuk mengeluarkan sarung tangan getah. Dan kadang COVID, tak ada COVID pun tuan-tuan. Perniagaan ini, perniagaan evergreen hospital, orang mengguna pakai produk-produk ini dan melihat perkembangan yang ada, saya percaya ini juga sektor yang perlu dilihat oleh para pelabur. Dan pastinya yang last but not least sektor pembinaan. Okay? Cuma pembinaan ni tuan-tuan, dia agak sensitif dengan keadaan bajet kerajaan. Jadi hari ini kita boleh lihat banyak saham-saham pembinaan yang mengalami kejatuhan yang besar. Tetapi kena ingat, apabila ekonomi pulih, sektor pembinaan ni ada kena dengan sektor hartanah. Dia ni hampir sama, ada syarikat tu yang ada terlibat kedua-duanya sekali. Sebagai contoh mungkin saya boleh katakan, sebagai contoh kita ada saham seperti Josh Ken, kita ada saham seperti SP Steel, kita ada saham seperti IJM, yang mana mereka punya land bank, tanah-tanah yang besar yang mana mereka belum terokai untuk membina rumah-rumah yang akan datang. Kerana hari ini kalau buat rumah pun orang tak beli. Tetapi reserve yang mereka ada pastinya akan memberi kesan positif apabila ekonomi kembali pulih. Mereka ada land bank, mereka ada aset yang banyak yang boleh dimaksimalkan apabila ekonomi pulih. Dan last, pastinya juga banyak aku rasa sebenarnya sektor peladangan. Kerana peladangan ini suka atau tidak, Malaysia juga antara pengeluar minyak kelapa sawit yang terbesar
Dan jadi apabila sekiranya bila sama macam minyak tadi saya sebut pasal minyak dan gas, tapi bila kita sebut tentang industri peladangan yang mana Malaysia antara negara pengeluar minyak kelapa sawit selain daripada Indonesia, dan sekiranya harga minyak kelapa sawit kembali pulih kesan sebab hari ni kelapa sawit sebenarnya dah naik bagus dah, tapi sebabkan COVID-19 sama seperti minyak tadi, the demand of the product start dropping, jadi permintaan tak ada, harga minyak kelapa sawit jatuh. Tetapi dalam keadaan stabil 2,300 per tan metrik, saya percaya dalam keadaan yang stabil ini sekiranya COVID-19 pulih, saya tidak terperanjat melihat kerana kerana minyak kelapa sawit sebelum ini lebih teruk jatuh sehingga 1,800, 1,600 per tan metrik, hari ini dah melonjak naik sebanyak 2,300, seharusnya memberi kesan positif terhadap kewangan syarikat-syarikat peladangan seperti TSH, seperti Jetiasa dan Sarawak Plantation dan banyak lagi lah. So saya dah sebut lebih daripada 10 saham yang tuan-tuan boleh lihat, boleh kaji untuk pelaburan di masa depan. Dan saya ulang, ini bukan kajian saham, bukan saranan untuk anda beli atau jual. Ini pandangan peribadi saya merujuk kepada apa yang berlaku, perniagaan yang ada. Saya dah lihat dari segi financial statement yang ada, potensi bisnesnya. Sekiranya COVID-19 ni reda, saya percaya ini antara sektor ataupun syarikat-syarikat yang boleh diperhatikan. Dan sebenarnya banyak lagi syarikat yang ada, tapi saya cukuplah tu 10, kita bukan nak beli sampai 100, syarikat yang ada cukuplah untuk 10 sebagai saham kajian yang anda boleh telitikan, anda boleh buat kajian yang lebih terperinci sebelum anda membuat sebarang keputusan dalam pelaburan anda. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan, tu. Dia kata tak kedekut, orang minta 10 bagi lebih. Jadi tuan-tuan bukan nak buy call apa, dan saya pun tak, saya minta maaf sebut ramai yang PM, Ustaz nak beli counter apa. Saya bukan tak nak bagi ke atau apa. Sebabnya kalau saya bagi, tuan-tuan, sebenarnya saya sedang membunuh tuan-tuan. Nah, macam dekat sekolah tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita tanya cikgu, kata cikgu ni jawapan apa? Kalau cikgu jenis terus bagi jawapan, dia tidak membantu apa-apa anak muridnya. Melainkan apa yang saya kata, jomlah kita belajar sama-sama. Itulah jawapan yang saya akan bagi. Dan yang duduk dalam grup, ada grup daripada malas staff-staff saya sendiri. Bila boleh tanya staff-staff Darul Murtada, saya tak buy call. Saya kata okey, esok study saham ni. Apa yang kami buat sama-sama study. Kami decide sama-sama. Ini nak jual sama-sama. Hari ni saya jual berapa banyak saham saya. Sebab saya kata tak apa, see money, take money first. Dan kalau dia turun, itu rezeki untuk saya masuk balik. Kalau dia naik, itu saya tak rugi apa-apa. So, staff saya pun, saya kata apa, jual dulu. See money, take money. Sebab dalam fasa yang sangat volatile, the only way adalah kita play safe. Dapat RM10 pun siapa nak bagi, dapat RM100 pun siapa nak bagi, dapat RM1,000 pun siapa nak bagi. So, sama kita juga malam ni, Fadli Fuad, anak murid Haji juga yang lama dalam industri saham, Dr. Tanaka Mustafa Haji, berturut-turut banyak malam dah bersama dengan kita. Dia ni adalah politik analisis dan juga saham analis pro lah, dia orang yang pro dah, orang lama. Saya pun banyak belajar dengan orang yang macam ni. So tuan-tuan, keep learning, carilah guru. Dan saya bukan nak suruh tuan-tuan taksub dengan guru tak. Haji Asri is one of my best guru, dan saya sarankan juga carilah mana-mana guru yang proven dan dia tidak kedekut dalam memberi sesuatu. Maka malam ni lebih dari 10 saham tu balik, cuba belajar dulu. Siapa yang tak pernah start lagi pun, balik nanti buka platform saya bagi, Bursa Marketplace, Malaysia Stockbiz, belajar tengok apa benda yang kita boleh dapat dulu. Paling basic lah. Dan saya kongsikan semua penggunaan Bursa Marketplace, penggunaan trading platform, saya share di grup Sembang Saham. Siapa yang belum join grup Sembang Saham boleh join di situ. Saya banyak buat perkongsian ilmu secara percuma. Okey. Jadi kalau nak tengok macam Ustaz cerita tadi kan, nak tengok kat mana saya tunjuk, kat mana nak buat olok-olok, semua saya dah potong siap-siap dah video-video tu semua dan saya kongsikan percuma dalam grup Sembang Saham. Siapa yang belum join boleh hashtag grup Sembang Saham. InsyaAllah tim saya juga akan directkan you untuk masuk ke grup Sembang Saham tersebut, insyaAllah. Okey, baik. Tuan-tuan pergi ke grup Sembang Saham, tuan-tuan dapatkan maklumat-maklumat ni secara percuma. Saya tak tahu nak tolong macam mana dah. Dan saya yakin Haji Asri pun untuk minggu ni saja dia kata dekat 6-7 ribu orang yang duk request untuk belajar dan sebagainya. Dan Alhamdulillah Haji still giving what apa yang dia boleh bagi, dan saya pun bagi apa yang saya mampu bagi, insyaAllah. Apa yang saya boleh bantu, saya bantu insyaAllah. Dan jom kita pastikan tuan-tuan get a knowledge, then you decide either you go jump to the stock market or not, it's yours, bukan kami. Anda minta maaf, saya takkan ambil apa-apa duit daripada tuan-tuan. Ramai yang PM, Ustaz kami nak bagi duit juga. Sorry, saya takkan ambil. Minta maaf, duit saya pun saya pening nak urus macam mana, apatah lagi duit orang. So no, go, we learn together and then we jump together if we have the knowledge.
Dan Haji pun buat benda yang sama, orang nak bagi duit kat dia, kalau dia nak 10 juta, malam ni dia boleh himpunkan beratus orang nak bagi duit. So, kami bukan macam tu, kami pun ada pendapatan kami, tapi apa yang kami nak buat sekarang adalah kami nak bagi seramai mungkin, at least orang you boleh diversify duit yang ada, insyaAllah. Tuan-tuan, terima kasih banyak untuk malam ni, dan insyaAllah macam biasa, 1000 orang yang ada ni, untuk kita sama-sama sebelum kita berhenti, kita baca surah Kahfi. Boleh Haji? Haji? Boleh Ustaz. Kita Cuma baca sebelum saya baca surah Kahfi, saya mohon maaf kalau terkasar bahasa. Kalau banding silap, saya bercakap dari segi pandangan peribadi saya. Kalau rasa tak puas hati dengan jawapan yang saya berikan, boleh rujuklah pada mereka-mereka terutama dalam bidang muamalat tentang hukum hakam halal haram dalam dunia pelaburan. Okey, saya hanya berkongsi apa yang saya tahu dan saya dah rujuk apa yang saya kongsikan ni daripada guru-guru saya. Jadi moga ia memberi manfaat. Tak suruh setuju dengan saya, okey, tak suruh membenarkan apa yang saya kata, tapi rujuklah. Rujuklah dari pelbagai guru supaya kita dapat keputusan yang kita buat tu keputusan yang adil, keputusan yang betul dan supaya kita dapat jauhi benda yang haram insya-Allah. So, terima kasih Ustaz sekali lagi. Jom saya serah balik Ustaz. Nulis tuan, last kalau tuan-tuan orang tak dengar saham ni pun, nulis tuan share untuk kita bantu untuk orang dengar, untuk kita sama-sama baca Quran. Manakala dia boleh ikut sama, insya-Allah mudah-mudahan semua dapat pahala yang sama. Satu huruf daripada Quran diberikan 10 ganjaran pahala. So banyak ayat, insya-Allah kita baca 10 depan 10 akhir, insya-Allah sama-sama mudah-mudahan. Yang mungkin tak ada wudu, tak apa, boleh ikut je bacaan. Kalau kamu tak pegang Quran, tak wajib ambil wudu. Tapi pada siapa yang mungkin nak pahala yang lebih, pergilah ambil wudu dan sama-sama ikut, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat dunia, dapat akhirat. Itulah objektif kehidupan kita di dunia, beribadah kepada Allah, mencari rezeki juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في خطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baik tuan, tangguh balik dengan tasbih kepada Allah Subhanahu dan baca doa. Subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tawassaw bil haqq wa tawassaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati yang kami mohon ini, hati yang banyak buat dosa. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak melakukan kemungkaran di atas muka bumi-Mu. Ya Allah, ya Allah, kalau kita ampunkan dosa-dosa kami akan diazab dengan azab yang pedih kelak. Ya Allah, maka kasihanilah kami. Ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, ya Allah, pada malam ini kami berhimpun hampir 2 jam. Ya Allah, melainkan kami nak menunjukkan betapa jahilnya kami. Ya Allah, betapa kecilnya kami, betapa kerdilnya kami. Ya Allah, ya Allah, kalau kau tak fahamkan kami dengan satu ilmu, ya Allah, maka tidak ada nilai dalam kehidupan kami. Ya Allah, maka ya Allah, kau kurniakanlah kefahaman ilmu yang baik kepada kami di dalam ilmu dunia dan ilmu akhirat dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, kami jahil. Ya Allah, ya Allah, dengan kejahilan kami banyak buat maksiat di atas muka bumi-Mu. Ya Allah, dan hari ini kau menghukum kami. Ya Allah, dengan tentera-Mu yang kami tak kenal dia. Ya Allah, kami tak pernah nampak dengan mata kami. Ya Allah, kami tak boleh sentuh dengan tangan kami. Ya Allah, tetapi ia mengajarkan 7 bilion manusia keangkuhan pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, tidak mampu buat apa-apa hari ini. Ya Allah, teknologi ketenteraan nuklear tak boleh buat apa-apa. Ya Allah, maka ya Allah, cukuplah. Ya Allah, ya Allah, kami dah terasa terseksa. Kami tak boleh jumpa saudara-saudara kami. Kami tak boleh keluar bekerja seperti orang biasa. Kami tak mampu solat berjemaah. Kami dah 3 minggu tak solat Jumaat. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, ya Allah, malam ni malam 10 Syaban. Ya Allah, ya Allah, lagi 4 hari. Ya Allah, kami akan bertemu dengan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, hilanglah serinya Ramadan kalau kami tak boleh solat berjemaah. Hilang serinya Ramadan. Ya Allah, kami tak boleh buka puasa sama-sama. Hilangnya seri Ramadan kalau kami tak boleh ziarah guru kami. Ya Allah, hilangnya Ramadan kalau kami tak boleh, ya Allah, untuk tadarus Quran bersama-sama pada waktu malam. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, ya Allah, kami nak jumpa Ramadan. Ya Allah, kami doa tiap malam, wa ballighna Ramadan, temukan kami dengan Ramadan. Tapi kami nak temu dalam keadaan yang kami boleh sama-sama buat ibadah macam tahun-tahun yang sebelumnya. Ya Allah, ya Allah, cukup. Ya Allah, azab kami. Ya Allah, cukup. Ya Allah, ujian ini. Ya Allah, kami tak kuat. Ya Allah, kami tidak mampu. Ya Allah, maka ya Allah, bantulah kami semua. Ya Allah, ya Allah, kami mohon juga doa pada malam ni. Kami khususkan doa pada guru kami. Ya Allah, yang luangkan waktu. Kami tahu dia letih. Ya Allah, kami tahu dia penat. Ya Allah, daripada pagi, petang sampai ke malam dia memberikan ilmu tanpa dapat 1 sen pun daripada duit. Ya Allah, tidak dibayar upah pun. Ya Allah, tapi ya Allah, guru kami korbankan masa untuk kami. Ya Allah, maka berilah kesejahteraan kepada guru kami Haji Muasri Ahmad. Ya Allah, dan keluarga beliau, isteri beliau yang meredai meminjamkan suaminya daripada pagi sampai malam buat orang ramai. Ya Allah, bagi kesihatan yang baik, kemurahan rezeki, dan diberikan panjang umur untuk memberikan ilmu kepada orang ramai, dan jadikanlah kami sebahagian daripada saksi di mahsyar kelak di atas kebaikan guru kami. Ya Allah, sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat yang mengajarkan kami dekat kepadamu. Ya Allah, dan kepada semua yang ada malam ni yang masih istiqamah, kami mohon ya Allah agar campakkan istiqamah dalam hati kami, agar kekal kami boleh belajar dan ada dalam keadaan hakiki
sabun dalam keadaan alam maya dalam kehidupan kami untuk kami keluar dari kejahilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, saya mewakili sahabat dan guru saya juga. Mohon maaf kalau kasar bahasa tinggi suara. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah ni pada. Okay, Haji, terima kasih banyak Haji. Ustaz, thank you. Okay, thanks a lot. Malam ni maintain Haji 1000 sampailah penutup.